Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Shadaqallahul 'azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Wa fahamnaha Sulaiman wa kullan ataina hukman wa ilma. Wa sakharna ma'a Daud al-jibala yusabbihna wa tayra wa kunna fa'ilin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nur jali sifatullah, sifat menjadi kalam Allah. Terangkan hati hamba Allah, terang seperti hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah Bisyafatin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi abina ummatina wa mahawa anbiya wal awliya wa syuhada wa sadiqin wa salihin wa ila syahiril malaikati muqarrabin wal ghaib, ibu bapa kita, isteri, suami, anak-anak kita, cucu-cucu kita semua, keturunan kita, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat yang hidup maupun telah pergi, ahli kubur. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar syukur, di mana Allah Subhanahu wa taala yang kita letakkan, yang mana seluruh penduduk yang di langit di bumi semua seisi-isinya, yang Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan seluruhnya memuji kepada Allah, tidaklah sama seperti mana Allah cukup dia memuji dirinya sendiri dengan kesempurnaan. Dan kita serahkan segala puji-pujian itu kepada Allah, kerana dia yang layak, yang tahu memuji diri sendiri. Dan jadikan setiap kalam yang kita memuji kepada Allah itu adalah kalamnya, dan yang pendengaran yang didengarkan puji itu adalah pendengarannya. Jadi dialah yang memuji akan dirinya, dan dia yang mendengar puji itu. Sami'allahu liman hamidah. Dan dialah anzala ala abdihil kitaba walam yaj'al lahu iwaja, di mana dia yang menurunkan rasa untuk mengingati, memuji dirinya sendiri. Lagi itu kita ini tidak memiliki apa-apa. Jangan lagi diingat lagi batang tubuh kita, diri kita, wujud diri kita. Tak ada. Semua segala-galanya, la hayyun, la alimun, la qadirun, la muridun, la sami'un, la basirun, la mutaqallimun, lahul mawjud. Semuanya yang Allah Ta'ala jadikan, semuanya yang ada hanyalah ilallah, menyatakan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bila kita tak faham, kita tak mempelajarinya, kita mencari berbagai-bagai di situasi, di satu keadaan ke satu keadaan, di satu tempat ke satu tempat, kita mempelajari daripada peringkat yang tadi ke bawah pelajaran kita sampai kepada pelajaran rendah, naik pelajaran pertengahan, naik pelajaran tinggi, naik lagi, naik ke universiti, naik kepada sijil master profesor, pergi ke universiti di arah mana pun
di sekian alam ini, kita pada akhir zaman ini tidak menjumpai pelajaran ini. Dah puas kita menelisik, kita pergi ke mana tempat, kita tak menemui. Yang kita temui adalah seperti mana firman Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu kita harus mencari, iaitu wali-wali Allah yang Allah Ta'ala sembunyikan di muka bumi ini. Bukan tujuannya untuk menganiaya kita, menzalimi kita, tetapi berharganya. Dan siapa yang menjumpai waliku, kata Allah, mana dia menjumpai aku. Begitu sekali. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya berkata, iaitu kami beruntung ya Rasulullah, kerana kami dapat ilmu terus daripada sisimu ya Rasulullah. Kami beruntung ya Rasulullah, kata para sahabat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi gembiranya para sahabat dapat pembimbing rohani, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia ceritakan betul-betul tentang macam mana nak dapatkan Allah Subhanahu Wa Taala. Semua orang tahu sebut nama Allah. Semua orang boleh ceritakan tentang Allah. Tetapi tak semua orang boleh mengenal Allah dari Allah hingga dia kenal Allah benar-benar dari sisi Allah. Jarang kita jumpa sekarang ni. Penghujung zaman ni lagi susah. Dari itu Allah Ta'ala mengatakan, wali-waliku cari, aku sembunyikan. Siapa jumpa dia beruntung. Sahabat Nabi dah beruntunglah jumpa pembimbing rohani, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi tahu, memang benar engkau betul-betul beruntung wahai sahabatku, kerana engkau mendapatkan dari sisiku ilmu. Kerana aku mendapatnya daripada Allah Subhanahu. Untung betul, gembira Rasulullah. Gembira sahabat Nabi. Rasulullah pun gembira kerana telah menyerahkan. Dan Rasulullah diberi wahyu langsung pada Allah, suruh dikatakan kepada sahabat, ada yang lebih untung daripada engkau wahai sahabatku, iaitu umatku yang pada akhir zaman, yang mana dia tidak berkehidupan denganku, tetapi dia mendapatkan ilmu daripada sisiku. Jadi sahabat kata, ya Allah, ada yang lebih untung ya Rasul. Iya, dia tidak bersama denganku, tetapi dia sentiasa merasakan, mendapat ilmu ini, kefahaman tentang Allah ni langsung. Mereka ni lagi beruntung, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka ni umatku pada akhir zaman. Dia tidak pernah melihatku, tetapi dia merasa keyakinan dia. Bagaimana caranya? Sahabat kata, dia telah mendapatkan warasatul anbiya, iaitu waris daripadaku, ataupun warisan daripada ilmu mengenal Allah ini, aku titipkan, aku letakkan kepada wali-wali Allah, orang-orang pembimbing rohani, yang ku katakan inilah pewarisku, pewaris akhlakku, yang dapat ceritakan tentang kenal diri, kenal Allah. Ini aku berikan, dan mereka ini umatku menjumpainya. Dia menjumpainya, maka dia lebih beruntung lagi. Ke sahabat tu dah gembira dah. Rasulullah kata, bagi tahu, wahyu turun bagi tahu pada sahabat, ada yang lebih untung. Dia tak bersama zaman Rasulullah, tetapi dia gembiranya mendapatkan, walaupun dia tidak berhidupan dengan Rasulullah SAW, tapi dia mendapatkannya daripada warasatul anbiya, iaitu pewaris Nabi. Al-ula ulama warasatul anbiya. Ulama yang betul-betul kenal diri, kenal Allah Subhanahu Wa Taala yang dimaksudkan Rasulullah. Jadi beruntunglah kita ini apabila kita dibukakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kerana kita nak menjumpai orang-orang yang warasatul anbiya betul-betul, itu bukan senang. Jadi mohonlah hanya kepada Allah. Sebab kita pergi macam-macam tempat, situasi, tempat pengajian ni macam-macam. Ya, minta maaf. Minta maaf banyak-banyak. Saya bukan nak merendahkan pengajian universiti, pengajian apa pun. Sebab kita telah pergi. Kita tahu mereka ni tak bawa
ilmu mengenal diri, mengenal Allah seperti mana sahabat Nabi dapat daripada Rasulullah SAW. Jadi itu tak ada lain kita teringatkan hadis ni, iaitu Allah suruh cari wali-waliku, iaitu warasatul anbiya, al-ulama. Yang dimaksudkan wali Allah ni yang pewaris Nabi, akhlak Nabi ini tadi, yang dia yang akan mengajarkan kepada kita macam mana nak berhubung dengan Allah, macam mana sebelum nak berhubung dengan Allah, adab-adab dia, harus kenal diri kita. Kita cari banyak tempat di pondok tapis ke lagi lah, minta maaf saya kata, itu khas untuk Al-Quran. Kita banyak pergi kepada posisi-posisi yang dah dipilar-pilarkan. Kita tak dapat yang asliah dia tadi, kita dapat hanya pilar-pilar. Dan itu kita pergi tak menemui, apa aku nak cari ni tak jumpa ni. Rupanya disembunyikan Allah, kita harus bermohon kepada Allah SWT. Bila Allah temukan, beruntung, kata Nabi SAW, lebih beruntung daripada sahabat. Itu dimaksudkan oleh Rasulullah SAW. Beruntungnya bila kita mendapatkan ilmu kenal diri, kenal Allah ni daripada pembimbing rohani kita, yang dia membersihkan jiwa kita dan menakkan sampai kita betul-betul bersih, sampai hilang keakuan diri. Bukan bersih itu tanda bersih, bersihnya tanda dia tak ada lagi keakuan diri. Itu maknanya dia bersihkan kita. Macam mana Nabi Muhammad SAW bersihkan sahabat-sahabat dan umat di zaman tu sampai hilang keakuan diri, la ilaha illallah, betul-betul faham. Jadi di zaman kita ni susah, sampai dah PhD, berapa PhD pun tak tahu hala tuju. Kenal Allah, sebut nama Allah, tapi tak dapat. Yang dikatakan, apa yang dikatakan tadi, Allah sendiri mengikhtiarkan, dia sendiri memperkenalkan dirinya kepada kita sampai tahap gitu. Kalau selagi ada keakuan diri, tak akan dengar perkataan itu, masih ada dusta lagi. Jadi inilah pembimbing rohani, wali-wali Allah, arifin billah, yang Allah Ta'ala kata hanya menemui dia kita akan tahu. Kerana al-ulama, Nabi kata warasatul anbiya, ulama yang bertara wali begini. Arif billah ini harus kita cari. Dia bukan boleh kita senang tak. Dia kena secara bersusah payah, buangkan keakuan diri, buang keluarga, macam-macam ujian akan datang. Baru kita akan ditemukan, baru nanti kita faham apa itu agama. Kalau tidak kita faham juga agama, faham ikut hawa nafsu kita. Kita solat tak khusyuk pun kita rasa kita ni orang agama Islam. Sebenarnya bila solat tak khusyuk dia, kita dah bertaraf munafik kerana berpura-pura. Maka itu kita kena jumpa pembimbing rohani. Kalau tak jumpa, maka kita takkan tahu apa benda solat kita tu. Solat kita nak menemui yang Rasulullah SAW bagi tahu, solatlah kalian seperti mana kalian melihat aku solat. Salah satu caranya adalah solatku, Rasulullah kata, adalah mi'raj. As-solatu mi'raj. Solat tu adalah mi'raj. Kita tak tahu mi'raj tu apa. Kan Isra wal Mi'raj. Subhanallazi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram. Maknanya perjalanan itu menuju kepada Allah untuk diperlihatkan mukjizat Allah. Jadi solat ni mi'raj. Mi'raj tu, Rasulullah kata mi'raj tu adalah wusul sampai kepada yang dikatakan tadi, malaikat tidak boleh masuk. Siapa pun tak boleh masuk, melainkan Allah memanggil kita. Dan juga dengan kesucian, iaitu hilangkan keakuan diri. Seperti Nabi Musa dipesan oleh Allah, engkau berada di lembah yang suci. Nabi Muhammad dah masuk Sidratul Muntaha, engkau dah masuk tempat yang suci. Maknanya tempat yang suci itu, Musa dipesan lagi, buangkan kedua terompa kasut tadi. Iaitu keduniaan, keinginan apa pun. Kemudian adalah keakuan diri yang susah tadi. Tapi Musa tu dah faham bahasa Allah, dia dah buang siap-siap. Barulah bersedia pancaran nur yang tak putus tadi. Dilihatkan kepada sebuah gunung, maka Musa tak kuat memandang, pengsan ataupun fana. Di waktu itu betul-betul dibuang keakuan dirinya lagi. Jadi bersih sampai Allah bersihkan, iaitu dengan membuangkan kau. Bukannya kotor Nabi Musa,
tetapi dibersihkan lagi dengan cahaya-cahaya yang lebih tinggi. Maknanya Nabi Muhammad SAW dicuci, dibersihkan, bukan Nabi punya hati kotor, tetapi disucikan lagi supaya bertambah bersinar. Diberi keyakinan, bukan tak yakin, yakin lagi. Itu maksudnya. Jadi apabila Rasulullah SAW pula, dia masuk dengan dalam keadaan iaitu melihat nurullah. Sebab Nabi sendiri daripada nurullah, maka nur dengan nur bersatulah. Maka tu diceritakan bahawa dalam hadis lebih kurang Rasulullah tu melihat Allah. Tapi melihat tu dengan nur, macam Nabi Musa lah, nur. Tapi nur tu bersatu hingga tak ada lagi dah. Ya. Jadi Allah tu bukanlah cahaya, tapi Allah memberi cahaya untuk nak meleburkan kita. Bila dah lebur tak ada kita, barulah kita dapat melihat Allah. Jadi banyak sahabat-sahabat Nabi Rasulullah ceritakan dia melihat Allah sampai kat nur tu. Bila dah sampai kat nur, Allah dah bagi lihat, maknanya dia dah tak ada. Waktu tu dia melihat dengan penglihatan Allah tu tak dapat nak diceritakan. Itu dirahsiakan. Bila Rasulullah nak ceritakan, Allah lupakan. Maka hadis tu mengatakan Rasulullah tu melihat Allah. Jadi kalau orang kata tak dapat lihat Allah, penipu. Kita ni boleh melihat Allah. Buktinya Rasulullah boleh melihat Allah. Kalau hadis kata Allah tak apa, Rasulullah tak melihat Allah, lagi teruk umat dia nanti. Langsung ini pun dah Rasulullah dapat lihat Allah, tapi menerusi penglihatan yang Allah bagi yang tak dapat nak diceritakan. Macam mana sedapnya rasa durian tak dapat diceritakan. Setiap kali nak diceritakan tak boleh nak digambarkan. Hanya boleh digambarkan, iaitu itu pun tak boleh diumpamakan Allah tu. Cuma Nabi boleh bagi tahu dia cahaya yang amat terang. Dan Nabi Musa tengok pengsan. Siapa tengok pun akan lebur. Tapi Rasulullah masuk dengan cara cinta. Tu tadi. Waktu itulah Allah anugerahi. Tak ada anugerah yang lebih tinggi. Kerana Allah Ta'ala hantar malaikat untuk memberi wahyu turun ke bumi. Tapi ini Allah sendiri panggil Rasulullah. Allah sendiri nak anugerahkan kepada Rasulullah SAW. Apa itu? Solat. Kerana di suatu ketika juga Rasulullah boleh cerita, aku nampak dalam cahaya yang terang itu seorang lelaki muda yang keadaan dalam berdiri, rukuk, sujud, tak berhenti-berhenti di dalam tu tadi. Yang Rasulullah nampak cahaya dalam cahaya tu. Tapi jangan kita maksudkan Rasulullah nampak berbentuk seorang lelaki muda, bukan. Maknanya itu tajali Allah tajali kan. Bukan Allah tu berbentuk tu Allah tu laisa kamitslihi syai'un fil ardi. Tapi cukup Rasulullah yakin bahawa pentajalian Allah tu nak memberikan maknanya makam yang paling tinggi. Dikatakan tadi solat ni bukan kewajipan, tapi solat ni satu kenikmatan anugerah yang paling besar. Kalau wajib itu satu paksaan, kita nak buat sesuatu. Tapi ni lebih tinggi daripada wajib, iaitu kesedapan, keasyikan. Itulah solat. Kerana solat ni akan menjadikan kita, akhlak kita bertambah karimah. Di situ rahsia Mi'raj Rasulullah SAW. As-salatu Mi'raj. Setiap kali orang solat harus Mi'raj. Kalau tak Mi'raj, maka solatnya tak diterima. Kerana tidak sampai. Tempat untuk sampai adalah Mi'raj. Itu yang dikatakan tadi, nyambung hingga ke cahaya tu tak adalah Nabi waktu tu. Bila tak ada, waktu tu yang berdiri rukuk yang Rasulullah nampak tu hanyalah dia dengan dirinya. Jadi kita memandang dalam ibadah kita, dialah yang menyembah dirinya sebenarnya. Bukan kita ni Allah. Tak ada, faham tak? Tak ada. Tapi nak dimaksudkan, ditajalikan oleh Allah, dinyatakan Allah supaya mengetahui kita bahawa yang wujud hanya Allah. Yang memberi keasyikan, yang manggil kita solat, yang memperjalankan kita tadi. Sebenarnya dia tidak ke mana-mana pun. Ada yang kata dalam cerita Isra wa Mi'raj ni, ada yang berpendapat Allah tu ada ke atas. Kerana Rasulullah SAW naik ke langit dan dia di atas. Dia tak faham. Ya. Tu. Di sebalik langit ada langit lagi.
langit sampai dah habis langit. Lepas tu ada lapisan cahaya, ada 500 lapisan cahaya. Satu lapisan cahaya ke satu lapisan cahaya, Rasulullah kata 500 tahun perjalanan. Bila nak sampai? Faham tak? Jangan kau ingat Allah tu ada ke atas. Jangan dikatakan di bawah. Ada kata di kanan, ada kiri. Engkau dah mi'raj ke belum? Kalau engkau belum mi'raj, kalau engkau kata Allah tu ke atas, engkau seorang pendusta. Kerana engkau belum kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tu bukan ada atas, di bawah, di kiri, di kanan. Di bawah, di mana pun. Dia tidak boleh berada di mana-mana. Tetapi dia yang menjadikan segala tempat. Maknanya mana pun wahuwa ma'akum aynama. Di mana pun. Bukan makna kalau kita ada Musa ada kat Bukit tu Sina, Allah ada situ waktu tu. Salah. Maknanya meliputi atas segala sesuatu. Apa yang Allah jadikan, ada Allah Ta'ala. Bukan Allah tu banyak. Faham tak? Faham ke tidak maknanya? Mana pun kamu hadapkan, bawah alam mana pun, malakut jabarut di bawah alam, semua tetap ada wa huwa ma'akum. Mimpi macam mana pun di mana alam gaib, tetap juga Allah wa huwa ma'akum. Itu dinamakan ihsan. Ihsan tu kita betul-betul diberi Allah keyakinan bahawasanya Allah itu ada di mana-mana, kerana sekalian alam dia jadikan. Takkan dan dia tak ada di mana-mana. Tapi kita tak boleh ditunjuk ataupun dia ada berada di tempat, kerana dia laisa kamil syai'un fil ardi wala fis sama. Dia tak boleh diseumpamakan dengan segala sesuatu yang Allah ciptakan. Tetapi segala sesuatu yang Allah ciptakan menyatakan dirinya yang wujud. Jadi cara dia untuk nak melihat, kata Allah mengatakan la tudrikuhul absar. Tidak sekali-kali kamu mempunyai penglihatan. Jadi kembalikan balik, kita ni sekarang syok rasa kita ada penglihatan. Macam mana nak pulangkan kembali, kita tak melihat. Maknanya matikan penglihatan kita. Jangan buat cerita piramli pula. Ambil garpu tu cocok. Bukan gitu maksudnya. Macam mana kita nak melihat dengan penglihatan Allah, iaitu kita ni tidak mempunyai penglihatan. Faham tak? Jadi yang melihat ni kau melihat penglihatan tukarkanlah. Susah apa nak susah pula, sebab kau dah biasa. Engkau menunjukkan engkau keakuan diri. Sedangkan katalah tak ada penglihatan kau, tak ada hidup kau, tak ada pendengaran, tak ada kudrat, tak ada kuasa, tak ada kehendak, semua tak ada. La ilaha illallah terhimpun di situ. Tapi kamu hanya menyebut, kamu tidak mengimani, tak mengakhlakkan dalam kehidupan. Maka itu kamu buta. Tak nampak wa man kana hazihi a'mal. Siapa di dunia ni buta, kata Allah, kelak di akhirat lebih buta lagi. Tak ada. Mereka ni lah yang sesat di jalan. Dunia lagi dah sesat, tak nampak Allah tu sesat. Kita kalau kabut, bila masuk satu tempat kawasan tu tengah malam, tak tahu jalan mana nak pergi, kita dah kata sesat dah. Tapi sesat yang sebenarnya, kita tak kenal Allah kat muka dunia ni, lebih teruk sesatnya lagi. Allah Ta'ala kata, kita tak rasa pun. Tak rasa kita nak cari wali-wali Allah, pembimbing rohani. Allah Ta'ala kata kena cari. Kalau tak cari, engkau takkan kenal aku. Sebab aku dah titipkan warasatul anbiya, iaitu yang pada Nabi tu ada pada ulama'-ulama. Itu termasuklah para sahabat Nabi, tabi'in, Imam Ghazali, wali Allah. Itu semua adalah warasatul anbiya. Yang Rasulullah SAW bagi tahu. Tak jumpa dia. Nak pula zaman sekarang ni ada pecahan dua. Nabi kata ada ulama yang bertaraf, zuk. Buruk. Tu tadi kata kita nak cari yang betul-betulnya, yang asli dia. Mintalah kepada Allah, buat solat istiarah, pergi Makkah depan Kaabah, depan Mu'tazam. Doa selalu minta, ya Allah, temukan wali engkau, ya boleh bimbing aku, ya Allah, supaya kenal engkau, ya Allah. Aku solat ni lintang pukang, ya Allah. Aku tak kenal engkau, macam mana aku solat ni, ya Allah. Tu dia. Pergi di makam Rasulullah,
jumpa dan nampak hadir Rasulullah di situ, cakap dengan Rasulullah, ya Allah, engkau telah titipkan warasatul anbiya, pemimpin ulama waris pada engkau, ya Allah, tolong tunjukkan aku yang betul-betul yang bertaraf tadi tu. Baru adakah kita dah mohon betul-betul? Maka itu kita pergi universiti ni, pergi jumpa orang alim dalam, jumpa lagi Indonesia, jumpa pondok pesantren, jumpa kiai-kiai, minta maaf saya cakap, tak jumpa mana aku. Dia bukan boleh senang-senang dia. Engkau kena sendiri minta pada Allah, nanti Allah tunjukkan nanti. Itu saya tak tahu bila lah, tapi sungguh-sungguh. Kau nakkan Allah, kau kena sungguh-sungguh mohon jumpa dengan waris dia, Rasulullah, ataupun Allah Ta'ala kata wali-waliku. Aku sembunyikan. Bukan aku nak nyaya, tapi aku nak sembunyi sebab mahalnya. Kalau kau jumpa dia, kau jumpa aku. Maknanya. Tu tadi. Kita masih lagi leka. Kita tak nampak manisnya. Kemanisan. Kada sahabat kata aku dapat ilmu daripada engkau Rasulullah. Aku puas aku syukur. Tak tahu nak ucap. Syoknya, bestnya ya Allah. Dapat ilmu daripada sisi engkau Rasulullah. Rupanya Rasulullah kata ada yang lagi best pada ni. Ini kau berjumpa dengan aku, ini dia tak jumpa aku. Tapi dia jumpa waris aku. Iaitu pembimbing rohani waliullah. Dia dapat jumpa. Dia tu lebih best lagi. Itu tadi. Jadi kita, mana Rasulullah tu adil. Walaupun kita tak hidup sama Rasulullah, tapi Rasulullah menjamin bila kita menjumpai waris dia pun, dah kita menjumpai Allah dan menjumpai Rasulullah. Rasulullah jamin syafaatnya. Ini bukan saya cerita-cerita untuk nak ini siapa yang percaya, untunglah dia akan mengorak langkah bermohon pada Allah, minta jumpa wali-wali Allah, harifin billah, pembimbing yang dapat membimbing rohaninya sebelum dia mati. Kalau dia dapat jumpa, dia mati dia dalam keadaan mati yang dia kenal Allah. Walaupun dia baru jumpa. Dia umur dah penghabisan, kata ajal dia nak dicabut, kita tak tahu. Dia dapat jumpa sekali, dia syok, dia balik meninggal, tetap juga matinya tu dalam keadaan dapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berjumpa sekali je tu. Itu tadi bukan saya nak mereka-reka ya. Ini terserah masing-masing. Kalau siapa yang mempercayainya, mendapatlah dia berita gembira, yang mana Rasulullah SAW diutus membawa mubasyiran wa nazira, berita gembira. Apa yang dia nak disampaikan Rasulullah adalah tentang Allah. Begitu juga para warasatul anbiya, pewaris Nabi yang betul-betul terdiri dari wali-wali Allah, orang harifin billah. Mereka ini tak mau ajar lain, dia nak ajar kita betul-betul dapat Allah Ta'ala, berkehidupan dengan Allah, bismillah, tak ada diri dia. Yang ada dengan Allah. Tak ada kita lah. Dia dengan diri dia sendiri, bukan dua. Itu yang sungguh-sungguh nak disampaikan. Carilah mana-mana pun pondok pesantren ke, kita pergi Indonesia Ratu, pergi mana, pergi Yaman ke, pergi, tak jumpa. Rupanya kena mohon pada Allah. Kadang-kadang kita dah cari jauh-jauh, rupanya dalam satu kampung aja pun rupanya dia sembunyikan Allah sebelah rumah, dua belah rumah, satu kampung aja rupanya. Kita dok cari jauh-jauh. Mungkin ada yang jauh-jauh tu bukan untuk kita, disembunyikan Allah. Yang untuk kita tu rupanya di kawasan kampung kita. Ataupun kampung kita tak ada, mana tak ada, dia pergi mungkin kita ni kat Jepun pula, dia kata. Itu Allah Ta'ala sembunyikan. Ya? Orang lain kenapa tak, orang lain tak ditemukan di situ? Mungkin orang lain ditemukan di tempat lain. Ataupun orang lain dia tak mau. Dia tak mau Allah Ta'ala. Dia tak mau pertemuan dengan Allah. Faman kana yarju liqa'a rabbi falyamal amalan soleh. Dia amalan nak ganjaran, nak takutkan ni, takut ni. Itu tadi. Jadi di situ dia tak dapat pertemuan dengan Allah. Sedangkan Allah jadikan tu untuk dapat bertemu Allah. Aku jadikan surga supaya kau kenal siapa pemilik surga. Berjumpalah dengan aku selalu di hidup keduniaan ini. Ini yang pelik ni. Bila kat dunia lagi dia buta, tak nampak Allah. Bukanlah maknanya nampak Allah tu maksud saya, kalau Allah Rasulullah nampak cahaya, Allah tu cahaya. Bukan. Itu pentajalian. Maka Rasulullah yakin.
Leburlah di dalam cahaya, tenggelam, tak ada keakuan diri. Waktu tak ada keakuan diri, Muhammad lebur semua. Muhammad dun ilal rasul. Muhammad hanya pesuruh aku, kata Allah. Tak ada benda pun, aku aja yang ada. Waktu tu Muhammad melihat dengan penglihatan Allah. Faham tak? Maknanya syarat dia untuk nak melihat Allah, kena matikan diri. Maksudnya bukan cocok ambil pisau bunuh diri, ambil bom. Buangkan semua, lawan, perangkan la ilaha il. Aku diutus untuk membawa kalimah la ilaha illallah, untuk memerangi manusia supaya dia menyebut betul-betul la ilaha illallah, betul-betul sampai tak ada keakuan diri, sampai betul-betul menyaksikan hanya Allah dan dia sendiri tak ada. Sampai Allah leburkan, bau di situ manis, tiada apa pahit, sentiasa mana pergi pun nampak Allah. Buta dah semua dah, apa Allah nyatakan tak nampak siapa yang menyatakan. Tu maksud saya. Melihat Allah tu situ. Rasulullah bagi tahu gitu. Kalau kita salah faham, oh Rasulullah nampak cahaya. Oh Rasulullah nampak ni lelaki tengah berdiri solat, rukuk, sujud terus-terusan, lelaki muda. Bukan, tu tersalah tu. Itu tajali mana sama. Allah nak tajali kan macam-macam. Tajali suara, tajali afal, tajali cahaya. Boleh. Tajali afal, tajali apa ni? Sifat, tajali nama, boleh. Tak? Tapi Allah zatnya tu tadi, kita kena lebur semua nama-nama tak ada, semua sifat kita tak ada, bentuk tak ada, semua perangai kita tak ada, semuanya tak ada, yang ada hanya dia. Yang bergerak dia, yang berdiri dia, yang duduk dia, sentiasa tak ingat lagi batang tubuh. Tu mana sampai. Itu dia katakan solat ni adalah sesuatu ketinggian. Di mana surga yang paling tinggi solat ni. Solat ni bukan satu paksaan, satu wajib, tapi dia adalah kenikmatan. Bila orang dah tahu solat ni, ya Allah, dia selalu nak solatan daim, bersolat terus-terusan. Tu dia Allah Ta'ala kata, akimis solat tu, tetap dirikan solat. Bukan solat ni, bila orang dah sampai pada tahap solat yang betul, dia akimis solat, dia tetap dirikan solat tetap. Dia tetap daim bersolat bertaruh, dia tak mau berhenti daripada solat, kerana yang solat tu tak lain adalah dirinya sentiasa asyik dengan dirinya. Tu makam solat. Itu dia katakan ni solat yang sempurna. Allah Ta'ala bagi tahu, inna solata tanha anil fahsya'i wal munkar. Bahagia, sempurna orang tu solat apabila tak ada lagi rasa keakuan diri. Keji dan mungkar tak ada. Tak ada lagi nak fikir ni, nak fikir tu. Tak ada. Dia sentiasa asyik dengan, tak ada yang lebih nikmat lagi. Dia dah mencapai pada nikmatan yang paling atas, iaitu bukan saja syurga, pemilik syurga tu tadi. Jadi apa yang dia ada ialah menazirah, iaitu menyampaikan supaya manusia juga sampai di situ. Seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jelas ya? Jelas. Minta maaf saya cakap tersinggung kepada mana pusat-pusat pengajian. Bagus belajar universiti, belajar di pondok pesantren, di mana kolej, bagus belajar. Tapi jangan lupa itu belum menentukan lagi kekhusyukan solat. Kenal engkau kepada Allah, bukan di situ tempatnya. Ya. Tempatnya adalah bila kamu sungguh-sungguh digerakkan hati kamu oleh Allah, nakkan kepada Allah, maka kamu akan digerakkan oleh Allah untuk mencari wali-wali Allah yang Allah sembunyikan. Kerana disitulah engkau akan kenal aku, kata Allah. Tu. Kalau Nabi lah, zaman Nabi lah. Kalau pada Rasulullah lah. Kalau pada Rasulullah dah tak ada Nabi kata waris satul anbiya. Jadi beruntung kita dibagi kepahaman, duduk bersama dengan orang-orang ahli Allah. Jangan kita pisahkan, kita sentiasa ikuti. Supaya bertambah lagi keimanan yang dah ada, ditambah lagi keimanan, syoknya dengan Allah, tak ada keakuan dirinya, syoknya mentauhidkan Allah. Di situ tak ada lagi ganjaran yang lebih hebat, ataupun kita tak mahu lagi apa pun bentuk ganjaran, sebab kita dah menemui, iaitu pemilik segala kenikmatan. Pemilik segala kenikmatan. Kalau kenikmatan apa pun kat dunia ni, kat syurga pun takkan cukup lah, takkan puas. Tapi kita dah memiliki kepuasan. Rasulullah, para Nabi, para Rasul, para wali-wali Allah hari pembila, dia dah menemui kepuasan yang sejati. Titik utamanya makrifat, iaitu Allah, mengesakan Allah. Itulah manis tiada pahit yang ditemui, yang tak ada lagi lebih lazat daripada itu. Tak ada yang lagi lebih asyik daripada itu.
Ini yang disejelas-jelaskan, yang diberitahu kepada kita ni dari sisi Allah Subhanahu Wa Taala, bahawa kita mendapat keberuntungan yang besar. Maknanya kemenangan yang tak ada lagi kemenangan lagi yang lebih besar, melainkan inilah inna fatahna laka fatahan mubina. Apa yang diberikan Allah kepada Rasulullah SAW kemenangan, dan para Nabi, para Rasul, dan orang yang mengikuti jejak langkah akhlak Nabi, buang keakuan diri, itu telah Allah Ta'ala sendiri nyatakan di dunia lagi dia mendapat kemenangan. Ini yang diutus Nabi SAW supaya kita dapat duduk di situ. Saya mengharapkan sangat betul-betul, seperti mana Allah sendiri merendahkan dirinya setiap waktu kepada kita hamba-Nya, untuk supaya kita ni kembalilah kepadaku. Jangan merasa ada keakuan dirimu. Selalu Allah SWT merendahkan diri. Allah merendahkan diri. Kita rasa pula Allah perlukan kita. Kita tak faham. Nyanyalah kita tak faham. Kita ingat Allah jadikan kita, Allah memerlukan kita. Allah jadikan kita. Kita rasa Allah perlukan kita sembah dia. Ya Allah. Sampaikan kita solat tak nampak Allah, nampakkan tadi apa Allah nak balas pada kita. Itu kita tak rasa macam kerugian besar, kita tak rasa tu salah, itu tak rasa rugi yang paling rugi. Sebenarnya inilah rugi seruginya bila kita solat ibadah dalam kehidupan kita ni, kita tak nampak Allah, buta. Macam mana si Haji ni nak lihat Allah? Macam mana boleh Allah tu lihat? Allah tu memang tak boleh dilihat. Tapi bila kita melihat dengan penglihatan Allah, haruslah memang kita melihat Allah, kerana sekalian yang Allah nyatakan itu semua menyatakan Allah. Takkan Allah nak sembunyi. Cara dia, syarat dia nak melihat sekalian alam ini yang aku jadikan. Cara syarat dia, jangan kau melihat dengan diri kau. Sebab la tudrikuhul absar. Kau tak pernah boleh lihat. Cuma engkau dah tertipu, engkau rasa engkau melihat ni, engkau melihat. Bila engkau rasa engkau melihat, engkau dah kufur, kau menutupi, maka engkau yang melihat, maka engkau tak akan nampak aku. Engkau akan buta. Dan bila kau buangkan aku tak punya lihat, ya Allah, jadikanlah lihat aku ni penglihatan kau, maka Allah akan bukakan kau melihat dengan penglihatan Allah, baru kau tahu segala sesuatu sekian alam Allah jadikan hanyalah untuk menyatakan Allah yang ada. Kullu man 'alaiha, semua yang ada sebenarnya aku gulung balik. Semua yang aku nyatakan sebenarnya aku gulung balik, fana balik, supaya menyatakan akulah yang menciptakan ni, supaya engkau tidak buta, supaya engkau sentiasa nyata menyaksikanku. Tapi kita tak jumpa warasatul anbiya. Kita tak jumpa pembimbing rohani yang Allah Rasulullah bagi tahu, iaitu waris, iaitu Nabi, al-ulama. Kita tak jumpa ulama yang rabbaniun, ulama yang arif billah. Yang kita jumpa ulama-ulama yang dikatakan tadi yang dikatakan buruk, yang itu yang kita jumpa. Kita masuk di universiti, kita masuk di ini, kita cari macam-macam, cari, pergi pesantren ni, beribu pesantren, tak jumpa. Melainkan Allah Ta'ala kata, mohonlah kepadaku. Wali-waliku aku sembunyikan. Mohonlah kepadaku. Nanti Allah bukakan, kau tak payah cari. Dalam satu kampung mungkin senang je jumpa. Tapi kalau kau cari, kau takkan jumpa. Jadi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Taala. Allah telah temukan kita. Bersyukur kita. Kita lebih bahagia daripada sahabat Nabi yang berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku gembira ya Rasulullah. Aku dapat ilmu daripada sisi engkau, kata sahabat. Rasulullah kata, ya, tetapi ada lagi yang lebih bahagia daripada engkau, yang dia tak hidup di zamanku. Dia berada di zaman aku telah pergi. Maka dia menemui kemanisan ini, iaitu menerusi al-ulama warasatul anbiya. Dia berjumpa warasatul anbiya, iaitu wali-wali Allah. Pewaris Nabi itu tadi dia dapat.
jumpa, dia lebih nikmat besar sebab dia tak bersamaku, tapi dia lebih nikmat lagi, kata Rasulullah. Jadi beruntung kita jadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan kita kata, mengapalah aku tak hidup zaman Rasulullah SAW, kan aku boleh kenal Allah. Tak. Kalau di zaman Rasulullah pun tak cukup juga. Rasulullah kata yang bagusnya adalah orang yang tak jumpa aku, tapi dia hidup zaman aku, dia merasakan aku. Dia dapat daripada aku. Dia menerusi al-ulama warasatul anbiya. Jadi tajuk kita ni tadi, tingkat lagi kalau dah dapat warasatul anbiya, iaitu wali Allah, ulama-ulama yang betul mewarisi akhlak Nabi, iaitu akhlak Nabi itu tak lain, tak ada keakuan diri. Jangan kita cari yang lain akhlak Nabi. Yang nombor satu akhlak Nabi adalah tak ada keakuan dirinya. Seluruh Nabi-Nabi pun, 124,000 Nabi daripada Adam sampai Rasulullah, semuanya dah tak ada keakuan diri. Dah beres dah mengenal diri, mengenal Allah dia. Beres dah. Allah perkenalkan diri Allah kepada mereka semua Nabi. Turun kepada wali-wali Allah, iaitu al-ulama. Sekarang ni dah ke kita jumpa ulama yang dimaksudkan oleh Rasulullah SAW tu. Jangan bohong, jujur. Kita betul-betul kena menjumpai. Jangan menyesal. Ini adalah maknanya Rasulullah SAW dan Allah Ta'ala sendiri nakkan kita betul-betul faham. Kalau tidak, kita takkan faham Islam ni. Kita akan bertelaga. Macam inilah jadi sekarang Islam. Nak rasa dia betul, tu betul, ni salah. Nak cari salah. Tak ada pun nak cari, iaitu macam mana kita nak bersama-sama mengesakan Allah sekarang ni. Ya, kita masing-masing dah makin tinggi ilmu, nak cari pengaruh yang banyak, kita rasa kita kuat, kita hebat, kita paling tinggi. Ini dalam kebanyakan yang kita hadapi dalam kehidupan kita. Padahal Islam jauh daripada situ. Allah tak suruh begitu. Allah suruh kenal Allah dulu, baru ambil Islam. Baru kita faham. Nak mengamaliakan Islam tu macam mana? Sekarang kita ambil Islam seolahnya kita tak mengenali pemilik agama Islam tu. Jadi kita tak tahu nak gunakan cara Islam tu dengan cara yang sebetul-betulnya. Mengorak langkah lah. Jadi ingat, Rasulullah SAW menginginkan kita supaya mendapat syafaatnya di dunia lagi. Apa syafaat Nabi di dunia lagi? Baru Rasulullah lega, iaitu engkau harus kenal Allah ataupun kenal diri, kenal Allah. Carilah pembimbing rohani warasatul anbiya. Itu ya jalan dia. Ini penghujung zaman. Ini akhir zaman, penghujung zaman dah. Itu ya jalan nak selamat dia. Kalau kita tak jumpa, memang kita sampai bila kita asyik. Inilah sekarang dia kata dia betul, dia kata dah 73 puak berpecah dalam Islam tu umat Muhammad. Belum lagi kita bertelaga dengan agama lain. Kita pun dah 73 pecah, satu je. Yang satu betul-betul ni yang nak nyatukan 72 lain. Tapi yang satu ni kita rasa sunnah wal jamaah, kita pula hentam yang lain pula. Itu tak betul tu. Tu bukan ahli sunnah. Kalau betul ahli sunnah wal jamaah, dia cari jalan untuk satu, kan dia tak ada dia punya apa. Dia nampak semua 72 lain tu ada cerita yang Allah nak sampaikan cerita. Dia tak nampak itu satu kesalahan. Dia nampak untuk nyatukan kita satu pasukan, dia satukan balik. Ya Allah, kita dah salah pemikiran kita. Jauh, ya. Tu tadi. Kita biarkan kerajaan kita membuatkan gini, mengarahkan kepada pelajaran anak-anak cucu kita, membawa kepada kesyirikan. Kita tak mau masukkan dalam, misal kata universiti Islam ni ada seorang waliullah, ataupun kita yakini bahawa dia al-ulama warasatul anbiya, yang betul-betul didik semua tu utamakan adalah mengenal diri, mengenal Allah, mengesakan Allah betul-betul. Bila dia keluar, ilmu tak banyak, tapi dia kenal diri, kenal Allah. Ilmu sampai kiamat belajar pun, hidup balik pun takkan habis Allah Ta'ala. Allah dah bagi tahu, laut jadikan dakwat kan, tulis tak habis ilmu Allah. Jadi kita keluar universiti, kita rasa kita dah cukup ke? Sombong tu. Itu pasal sebab kita kena ada ilmu, kenal diri, kenal Allah. Lagi kita belajar, lagi kita rasa tak ada apa. Kita letak tepi. Belajar, letak tepi. Yang kita pegang selalu hanyalah Allah tu yang membahagiakan kita. Kerana hukum tu bukan letak pada ilmu. Hukum tu letak pada siapa yang mempunyai ilmu tu yang meletakkan hukum. Jadi susah kita dia. Patutnya kita keluar dalam pondok pesantren 7 tahun, 8 tahun. Kita bertambah akhlak baik. Tapi
Ini kiai hentam sana, ini habib hentam sana. Ini semua dah jadi begitulah jadi dah. Rasulullah tak nak tengok ini sedih Rasulullah. Abu Bakar tak cepat, dia tak mau. Dia nak kita satukan cepat. Sebab ada dalang yang melaga-lagakan. Ada orang yang kenal diri Arif bin Bilal, dia nampak siapa dalang tu. Nak laga-lagakan pasal apa? Tak lama lagi nanti ni dah memang Imam Mahdi akan turun, dia nak laga-lagakan. Supaya jadilah lemah. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala tetap juga mengikut rencana yang telah Allah Taala tulis di Lauh Mahfuz. Pasti berjalan ikut aturan yang telah Allah Taala tetapkan. Insya-Allah. Saya rasa cukup sampai sini dulu. Minta perhatian pencerahan yang lain kepada Pak Lang, dan juga ada persoalan yang lain insya-Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadi laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihil 'azim. Alhamdulillah. Summa alhamdulillahirabbil alamin. Setinggi-tinggi kesyukuran kami semua mengucapkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan hidayah, taufik, inayah, rahmat, kasih sayang, keizinan dan kurniaan semata-mata daripada Allah Subhanahu Wa Taala jua yang meletakkan, menyusun, mengatur kita berada dalam majlis pada petang ini, majlis mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, majlis membesarkan Allah Subhanahu Wa Taala, majlis kenal diri, kenal Allah, mentauhidkan Allah dan mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga majlis kita mensalawati kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi alhamdulillah kita telah dengar begitu dalam sekali, mendalam, yang mana Ustaz terangkan kita kena ajakkan diri kita ni supaya kenal diri yang sebenar-benar kenal, dan kenal Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebenar-benar hakul yaqin, di mana kita kena nampak Allah Subhanahu Wa Taala. Nampak dalam arti kata kita nampak dengan pandangan Allah Subhanahu Wa Taala, bukan dengan pandangan kita, tapi dengan kita hilangkan keakuan diri, kita nafikan keakuan diri kita, dan kita isbatkan keesaan Allah Subhanahu Wa Taala. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi itulah kita nak nampak Allah Subhanahu Wa Taala tu, bukan nampak dalam bentuk dan sebagainya. Macam mana kita dengar satu hadis, mafhum maksud satu hadis di mana Malaikat Jibril pernah datang bertemu dengan Rasulullah SAW dan sahabat-sahabat, dan Malaikat Jibril didatangkan oleh Allah SWT dalam bentuk seorang manusia dan bertanya mengenai 3 atau 4 perkara lah. Itu mengenai apakah itu Islam, apakah itu iman, apakah itu ihsan, dan bertanya mengenai hari kiamat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam soalan tu yang ketiga tu ihsan tu, di mana Malaikat Jibril tanya apakah itu ihsan, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab lebih kurang anta abudullaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kita ambil tarahu tu, iaitu nampak dia tu, nampak Allah SWT dalam bentuk kita nampak dengan pandangan Allah SWT, bukan dengan diri kita. Jadi itulah kita hadis sahih yang mana kita beribadah kepada Allah Taala, menyembah Allah Taala, mengesahkan Allah Taala, seolah-olah kita nampak Allah SWT. Kalau kita tak mampu ke peringkat tu, kita adalah yakin bahawa Allah SWT sentiasa melihat kita. Jadi itulah sedikit kongsian pada petang ini. Semoga Allah SWT menggunakan kepada kita lah pandangan kita dengan pandangan Allah Taala, pendengaran kita dengan pendengaran Allah Taala, dan kita menombor satukan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang itulah kita kata nak nampak Allah tu, kita letak Allah Taala nombor satu. Letak Allah Taala tu dulu lagi di hadapan sekali. Walaupun kita nampak apa sekalipun, kita buat apa sekalipun,
dan berlaku apa sekalipun, semuanya kita kembalikan kepada Allah SWT, kerana Ustaz kata tadi ni, Allah Ta'ala meliputi segala sesuatu. Jadi Alhamdulillah, saya tangguhkanlah perkongsian pada petang ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Inna fatahna laka fathan mubina. Inna fatahna laka fathan mubina. Inna fatahna laka fathan mubina. Allahumma aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata a'yunin ولا أقل من ذلك ولا إلى أحد من خلقك يا نعم المجيب يا نعم النصير يا نعم الوكيل. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Tertarik dengan apa yang disampaikan oleh Pak Lang sebentar tadi. Itulah pohon agama. Pohon agama itu satu hadis yang penting. Penting tak pentingnya hadis ini sampai tahap Sayyidina Jibril menjadikan diri dia itu menjadi nyata. Nyata ni maksudnya dapat disentuh, dipandang, ditengok, menjadi jirim dan jisim, sehingga semua orang dapat melihat sosok Malaikat Jibril yang menyerupai seorang lelaki yang tiba-tiba duduk bertemu lutut dengan Nabi Muhammad SAW. Dalam hadis-hadis yang lain, Malaikat Jibril sampaikan juga wahyu kepada Nabi Muhammad, tapi tidak dalam bentuk menjadi pepejal yang boleh dipegang macam ni, boleh disentuh. Nak menunjukkan hadis Jibril itu, dia dipanggil hadis Jibril. Islam, iman, ihsan dan as-sa'ah, 3+1. Nak tunjuk kata penting sangat hadis ni, Islam, iman, ihsan. Jadi di balik Islam ada rukun Islam, di balik iman ada rukun iman, di balik ihsan ada rukun ihsan, dan di balik as-sa'ah ada rukun dia, rukun as-sa'ah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, berjumpalah dengan guru mursyid masing-masing untuk bertanyakan syarah hadis ini. Tanyakan kepada guru mursyid masing-masing, tolong tuan guru, tolong jelaskan, tolong syarahkan kepada saya yang jahil ini, apakah syarah maksud bagi hadis Jibril ini. Para guru mursyid menjelaskan, para guru mursyid masing-masing akan menjelaskan dengan huraian yang takkan habis. Takkan habis. Tak mampu nak dihabiskan hadis Jibril ini. Dan yang kita tiap-tiap petang kita buat talk ni sebenarnya juga menjelaskan tentang hadis Jibril tu pada bab tentang ihsan. Ihsan ini anta'budallah, abdikan diri. Setengah ustaz dia terjemahkan beribadat. Tapi terjemahan yang lebih tepat ialah mengabdikan diri. Anta'budallah. Bila mengabdikan diri, maknanya kita solat itu abdikan diri, kita minum teh pun satu pengabdian kepada Allah. Kita naik kereta, mai majlis ilmu pun satu pengabdian. Kita masakkan masakan untuk suami pun satu pengabdian. Kita bancukan kopi untuk suami pun satu pengabdian kepada Allah. Itu dia. Maknanya setiap masa kita memandang wajah Allah, kita jahitkan baju untuk suami, itu adalah memandang wajah Allah. Kita rakam kamera ni untuk khidmat kepada masyayikh kita pun adalah memandang wajah Allah. Kita susah payah tanam pokok ubi kayu untuk kasih makan kepada orang kampung pun adalah memandang wajah Allah.
Kita susah payah sepanjang tahun jaga pokok harum manis pun untuk khidmat memberi makan kepada umat pun sebenarnya adalah memandang wajah Allah. Itulah bezanya antara orang yang ihsan dengan orang tak ada ihsan. Orang yang tak ada ihsan, dia punya paradigma, dia berhenti setakat duit. Susah payah dia berpeluh memberikan baja kepada pokok harum manis dia. Dia trim, sekarang ni tengah trim pokok dia. Satu pokok tu nak kena dilaburkan masa berjam-jam sampai togel pokok tu. Sampai jadi macam bonsai pokok tu. Berpeluh-peluh bertarung dengan kerengga dengan sebagainya, bertarung dengan hangat panas mentari. Rugi benar kalau kita tidak memandang wajah Allah, tetapi hanya memandang wajah agung. Hanya memandang kepala agung saja. Apa maksud kepala agung? Duit lah. Maknanya tidak ada tauhid langsung. Bila tak ada tauhid, maknanya tak tahulah dapat pahala ke tak dapat pahala tu. Jauh lah maknanya. Tapi orang yang ada ihsan ini, dia buat apa benda pun, semuanya adalah memandang wajah Allah. Allahumma salli ala sayyidina. Cabaran dia ialah untuk 24 jam memandang wajah Allah tu. Allahumma salli ala sayyidina. Sebab dia kata anta'budallah ka'annaka tarahu. Yang menjadi clue penting, fa illam takun tarahu, jikalau kamu gagal melihat wajah Allah, fa innahu yaraka, sesungguhnya hang kena yakin, hang kena beriman Allah Ta'ala sedang tengok hang. Tu tahap iman yang standard lah. Sekurang-kurangnya kita mencapai standard. Tapi jangan lagu tu, sebab 4 rukun ihsan tu 4, bukan 3. Kalau buang yang nombor 3 tadi ni, boleh juga. Anta'budullah ka'annaka tarahu fa innahu yarak. Buang yang tengah-tengah, fa innahu yarak. Lengkap dah karangan ni. Tapi ada satu kod penting yang Allah letak. Fa illam takun tarahu, jikalau kamu gagal melihat wajah Allah. Allahumma salli ala Muhammad. Naikkanlah, upgrade daripada standard ni kepada khawas, supaya kalau kita mati dalam kubur nanti taklah reput jasad kita. Taklah reput. Takkan kita nak jasad kita ni hancur seperti kita tanam kucing mati, kita tanam kambing mati, kita tanam lembu, bangkai lembu, semua hancur jadi tanah. Takkan kita nak sama dengan lagu tu. Kita ni Bani Adam yang dimuliakan oleh Allah. Kita boleh, kalau menurut Imam Ghazali, dalam dia punya sains kerohanian dia, semua orang boleh mencapai tahap khawas, semua orang boleh mencapai tahap ghuraba. Siapakah ghuraba ni? Bila dikorek balik kubur mereka, tengok dia orang tidur dalam kubur, makin korek makin wangi. Macam Syekh Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Al-Alawi Al-Makki, beberapa kali dah dikorek oleh Waliul Amr Saudi. Tengok wajah dia seperti tidur. Menurut riwayat, beberapa kali korek, dia punya jenazah dia makin wangi. Last kali tak korek dah. Maknanya dia memang confirm satu jasad yang utuh dan disimpan di dalam tempat yang dipindahkan ke dalam satu kawasan yang memang takkan dikorek lagi. Ramai yang macam tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Justru tuan-tuan, tepuk dada tanya iman, ikutlah masing-masing. Para guru mursyid arifin billah hanya bercakap je, menyampaikan. Balighu anni wal menyampaikan, sampaikan. Kitalah sendiri yang masing-masing buat pilihan masing-masing. Adakah kita nak reput dalam kubur, ataupun kita tak mau reput dalam kubur, di mamah cacing, di mamah bakteria, di mamah ulat-ulat tanah, menjadi santapan bumi, menjadi tanah. Terpulanglah tuan-tuan. Para ahli ghuraba, para arifin billah, mati tak reput. Begitu juga yang telah diriwayatkan oleh ramai orang pengarang kitab. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Pengarang kitab apa? Allahumma salli. Lupa pula tu. Kitab selawat tu. Syekh Jazuri. Pun tak reput. Syekh Nawawi Banten tak reput. Allahumma salli ala Muhammad. Diorang korek kubur Syekh Daud Fatani tak reput. Syekh Wan Ahmad pun tak reput. Ini semua ulama-ulama ahli sunnah yang sebenarnya.
Ini semua ulama ahli sunnah. Inilah dia ahli sunnah wal jamaah. Siapa ahli sunnah wal jamaah? Simple je. Menurut Pak Syekh Aziz kita, dia kata ahlillah. Ahli sunnah tu ahlillah. Sunnah, mengamalkan sunnah Nabi Muhammad wal jamaah yang bermasyarakat. Dah. Tu takrif sunnah wal jamaah. Cukup simple untuk kita amalkan takrif ni. Ahli sunnah wal jamaah. Ahli wa ahlillah. Sunnah mengamal sunnah Nabi Muhammad wal jamaah yang bercampur dengan masyarakat. Jadi huraian dia pun panjang. Ada ahli sunnah yang tak bercampur masyarakat. Maknanya dia betul, dia okey, tapi dia dalam uzlah. Dia dalam uzlah, dia tak campur dengan orang. Dia tak suka orang pergi kat dia, dia pun tak suka campur dengan orang lain. Dia tak suka orang ganggu dia, dia pun tak ganggu orang lain. Ni ahli sunnah je, dia tak jamaah, dia tak wal jamaah. Dia maknanya dia tengah dalam uzlah, satu hari nanti dia akan keluar uzlah juga. Dia akan ada kiranya so-called PhD lah dalam tasawuf ni. Dia akhirnya akan kembali ke masyarakat. Dia akan khidmat ke masyarakat. Dia akan berderau. Dia akan pergi masjid 5 waktu sehari semalam. Dia akan masuk balik dalam masyarakat. Itu shilling dalam ilmu tasawuf ni, kembali kepada masyarakat. Kalau belum kembali kepada masyarakat, tidak mau bermasyarakat, tak nak jumpa orang, kenduri kahwin pun tak datang, ini maknanya dia dalam proses, dalam pembentukan untuk menjadi wali-wali Allah. Bila dia dah jadi wali kamil, akhirnya dia akan masyarakat juga. Dia akan turun padang, dia akan mencemar duli juga, insya-Allah. On the way. In the making of awliya Allah, insya-Allah. Ada juga ahlillah yang tidak ikut sunnah Nabi Muhammad. Siapa ni? Tak maaf cakap ya. Kalau saya salah, minta tolong betulkan. Contohnya seperti Syekh Siti Jenar, Al-Hallaj, yang terpantul pada kalam-kalam mereka perkataan yang pelik-pelik seperti Anal Haq ke, Allah fi jubati ke. Ni ahlillah, tapi dia tak ikut sunnah Nabi Muhammad. Masuk syurga tak masuk syurga, insya-Allah syurga dalam tangan, sebab dia memang ahlillah. Tapi kita kena ikut siapa? Ahli sunnah wal jamaah. Sunnah tu sunnah Nabi Muhammad. Ikut syariat. Jadi macam orang biasa. Jadi macam para sahabat. Para sahabat Nabi ni wali Allah yang paling tinggi. Sebab itu dalam syair ahli tasawuf, usah lari mengejar bayanganmu, henti langkah jika kau tahu, duduk bersimpuh hadap dirimu adalah bayangannya, usah tempuh sempadan laisa, nanti dirimu akan tersasar, pandanglah alam jua dirimu, semua ternyata wajahnya, wujudku bayanganmu, wujudku wajahmu, bukan aku dirimu. Ku sekadar ceritamu, bukan aku dirimu. Ku sekadar ceritamu. Usah tempuh sempadan laisa, nanti dirimu akan tersasar. Jadi ada wali-wali Allah yang sudah melepasi garisan laisa tu. Bila menempuh, melangkah ke hadapan lebih daripada garisan laisa, itu yang keluar anal haq. Itu yang keluar Allah fi jubati. Tapi tidak mereka itu batil. Jangan sekali-kali celupar mulut kita menyatakan Syekh Hamzah Fansuri itu sesat. Jangan terlibat dengan orang yang menyesatkan para awliya Allah ni. Silap-silap kita balik nanti kena musibah. Jangan kata Syekh Siti Jenar tu sesat. Jangan. Saya bagi
amaran keras kepada diri saya, jangan terlibat dalam menyesatkan para ahlillah. Tu cantiknya, nak ceritanya, cantiknya ahli sunnah wal jamaah tu kan. Ahlillah, ahlillah yang macam mana? Tak cukup. Ahlillah yang mengikut sunnah Nabi Muhammad, wal jamaah tak cukup. Ahlillah ni ahli sunnah tak cukup, wal jamaah yang menyertai jemaah kaum muslimin. Dalam akidah dia mesti berpegang dengan akidah al-Asy'ariyah wal Maturidiyah, atau yang sealiran dengannya, atau yang secocok dengannya, atau yang tidak menyesatkan ahli sunnah ni al-Asy'ariyah wal Maturidiyah. Dalam fiqh, jemaah, apa maksud jemaah? Dalam fiqh berpegang dengan empat mazhab yang mutabar. Mazhab Imam Syafi'i ke, Imam Maliki ke, Imam Abu Hanifah ke, Imam Ahmad ke, pulang. Kita kalau di Malaysia, jemaah kita pakai mazhab Syafi'i. Jadi apa yang galaknya nak pergi ikut mazhab yang lain? Orang polis kata galak. Saja tu gatai tangan tu nak pergi ikut mazhab lain selain pada Imam Syafi'i. Apa dia asal orang pada Mekah ke mazhab Maliki? Apa dia asal pada Turki ke mazhab Abu Hanifah? Galak nak pergi gatai tangan tu, nak pergi celup dalam mazhab lain. Nampak tak apa sebenarnya penyakit dia tu? Penyakit dia tak mau masuk dalam jemaah lah. Kemudian jemaah masjid, jemaah orang kampung, jemaah kenduri kenara, jemaah kampung. Mari sama-sama join supaya kita jadi ahli sunnah jemaah. Ini saya tegur kepada diri saya sendiri. Saya tidak sekali-kali menegur kepada orang lain, melainkan kepada peringatan kepada diri sendiri supaya beramal dan amanah dengan ilmu yang telah dicurahkan oleh mak ayah kita, oleh para ulama kita, oleh Habib Umar yang baru datang baru ni, oleh Syekh Ali Jumaah yang datang baru ni, oleh para guru kita seperti Syekh Nuruddin Al-Banjari, Ustaz Ni'mat Yusof, Syekh Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, macam-macam lah para ulama yang tidak terbilang nama dia. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam, walhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf terkasar bahasa, terlajak kata, ada keakuan diri dan sebagainya. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-mukasyafa ghairu fuqara ila siratal mustaqim, la siratal mustaqim, la haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim, la haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, limpahan kurnia Allah Subhanahu wa taala pada petang yang mulia ini diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya bukan nak bercakap ni atas dasar ada ilmu saya, tak ada. La ilma lana innaka antal alimul hakim, tak ada apa. Tak ada ilmu saya, tak ada apa, semua tak ada. Dan tak ada orang pun boleh tahan saya untuk bercakap tentang Allah Subhanahu wa taala. Tak ada, macam Syekh Azmi tahu, tak ada siapa pun boleh tahan. Kalau kita rasa zuk kita dengan Allah Subhanahu wa taala, tak ada siapa pun boleh tahan. Jadi saya bukan berlandaskan daripada apa yang saya cakap ni daripada hawa nafsu saya, bukan. Ini saya tegaskan di sini. Jadi wal yatalataf wala ju'airun nabikum ahada, apa yang dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu daripada Allah, bukan daripada saya. Itu kesedapan saya nak cakap, saya nak kongsikan dengan YouTube ni. Apa yang sedap dalam ni kita nak ceritakan. Kita tak boleh nak rasa dalam tu saya tak boleh nak cerita seperti Syekh Azmi beritahu tadi. Bila Rasulullah dah nampak Allah Subhanahu wa taala tadi tu, kesedapan tu tak boleh nak diceritakan, Allah Taala lupakan. Jadi apa yang disampaikan tu percikan daripada kesedapan Allah Subhanahu wa taala diceritakan. Tu saya cakap, saya apa yang disampaikan bukan daripada saya cakap. Siapa pun tak boleh tahan saya. Siapa pun tak boleh tahan saya. Jadi alhamdulillah saya nak cakap kat sini, semalam diperbincangkan semalam dengan anak dan semua dengan isteri saya. Sebenarnya apa yang pembimbing rohani kita cerita, okey, contoh masyarakat apa semua kan, bukan nak ditujukan kepada masyarakat, bukan nak ditujukan kepada menteri je, bukan. Sebenarnya kalau saya lah, bukan kalau lagi saya nak kongsikan sini. Kita jangan perasan untuk orang lain, kan. Perasankan untuk diri kita sendiri. Nampakkan diri kita dulu. Kan, nampak diri kita ni. Kita ni macam mana sebenarnya? Kan? Kita ni macam mana sebenarnya? Jadi apa yang pembimbing rohani? Dia membimbing rohani. Apa maksud pembimbing rohani? Bimbing hati kita nak bawa kepada Allah, kenal diri, kenal Allah. Saya jawab persoalan tadi tu. Saya jawab persoalan siapa saya tak tahu, kak siapa saya tak tahu tadi. Dia kata macam mana nak elemen kenal diri. Inilah saya cakap, kenal diri ni jangan rasa gerak kita, jangan rasa apa yang kita nak cakap ni daripada kita. Kita tak rasa kita, jangan rasa ada ilmu, kita punya banyak ilmu kita rasa kita ada ilmu. Kan orang datang sini
contoh mana-manalah datang mana banyak majlis, dia rasa ada ilmu, dia pegang ilmu tu, dia betul-betul dia pegang ilmu. Dia pegang, tahan ilmu ni. Nak sama tak dengan ilmu ni? Tak boleh. Ketepikan dulu ni. Ini bukan main-main. Ini melibatkan akidah. Kan? Alhamdulillah terjawab soalan kakak tadi tu. Dia bagus, dia kata macam mana elemen kenal diri. Kenal diri tu menafikan keakuan diri. La tadi tu La saya ternampak tadi, Allah Taala perlihatkan tadi. Ternampak satu garisan tadi di bukan saya nak baca komen, tapi dia bertanyakan. Dan jadi alhamdulillah ni tengah live ni saya cakap elemen kenal diri ni sebenarnya menafikan keakuan diri kita yang ada hanya Allah. Itu maksudnya di sini. Kita betul asyidda wal kufar dalam ni. Kita rasa kita boleh buat. Saya cakap dengan isteri saya dulu. Isteri saya bekerja di jabatan swasta dulu. Cerita dengan saya pening dah sijil filing yang begitu banyak sampai muka pun tak nampak, kan. Jadi saya cakap dengan dia, buat benda tu, sebutlah kalau kita baru belajar la haula wala, tak ada daya upaya aku engkau ya Allah. Jadi bila dia amaliyahkan dalam kehidupan harian dia, bukan aku engkau ya Allah. Jadi gerak dia, pemikiran dia semua, kita la kan nampak. Dia sendiri cakap dengan saya, tu ringan lah. Memang betul ringan benda ni. Dia cakap, saya boleh tahan ke saya nak cakap macam ni? Saya kasih sayang rohama wa inahum, saya nak sampaikan. Mana boleh orang tahan saya? Kan? Minta maaf cakap lah. Saya kalau siapa-siapa beritahu dengan saya kena sembunyikan, nak sembunyi macam mana? Kan? Saya kena sampaikan. Inilah bermasyarakat. Kan? Saya duduk bukan betapa kat gua tau. Saya duduk dalam masyarakat. Kan? Saya duduk dalam masyarakat ni maknanya apa? Bertapa. Pertapaan kau, Rasulullah beritahu bukan bertapa dekat gua lagi dah. Bertapaan dalam masyarakat. Sekarang ni saya duduk kat gua ke? Sekarang ni saya duduk dalam masyarakat. Tutup telinga, tutup mata, tutup mulut, lebih kurang gitulah. Orang nak cakap apa, orang hina kita. Orang hina kita kata kita sesat. Cakaplah. Aku dah habis dah. Dah habis dinding lah kat sini. Hizni dah. Allah Ta'ala bagi. Hizni. Sebab saya dah lah kan. Kita dah rasa benda tu dibentingi oleh Allah SWT. Aku tak lihat dengan penglihatan aku. Aku tak dengar dengan penglihatan makhluk ataupun daripada mana. Tak ada. Ini nak cakap, tegas kat sini. Saya cakap benda tegas supaya dalaman kita ni dididik. Untuk kita didik bahawa kena tegas dalam ni. Bukan main-main. Kena tegas. Bukan lemah lembut. Bukan tak. Lemah lembut tu ada cara dia. Ada hikmah dia. Hikmah dia apa? Ini dia tegas betul-betul. Ini tegas betul-betul. Saya nak cakap kat sini. Ada perkataan lembut. Ada biasa memang lembut. Tu saya cakap macam mana saya nak cakap? Kalau saya cerita dengan budak tadika, budak darjah 5, dia faham. Saya mengewatak dulu bukan saya cakap ilmu saya tak ada pun, kan. Saya mengewatai satu perbarisan dulu masa saya berkhidmat. Kalau saya cakap baris, dia semua akan satu serentak, prap. Satu hukuman prap, baris. Senang, diraih. Contoh. Jadi macam mana? Suara tu kena lembut ke? Saya cakap, saya nak tanya tuan-tuan semua, kena lembut ke? Itu saya cakap, itulah hikmah dia. Bijaksana, fatonah yang Rasulullah beritahu. Nampakkan, saya tak nampak dulu, tapi hari ni saya nampak. Kan? Dengan satu hukuman baris dia prup. Itulah kita nampakkan keesaan Allah Subhanahu Wa Taala. Satu gerak, satu gerak, satu angkatan, satu gerak. Kan? Kalau ketua panglima angkatan tentera bersikap macam ni, kan? Bersikap kenal diri kena Allah, kuatlah tentera Malaysia ni. Saya nak cakap, saya tegaskan dekat panglima angkatan tentera. Kan? Tu saya cakap. Kau nak jadi panglima ni, panglima perang dalam ni. Bukan panglima luar dulu. Luar tu kalau dah beres dalam ni, luar senang je engkau. Kan? Ni cara nak cakap. Jadi berbalik pada cerita Syekh Siti Jenar. Alhamdulillah saya berterima kasih kepada wali Allah Syekh Abdul Jalil Syekh Siti Jenar. Dia mengatakan manunggaling kaulah Gusti. Itulah hal tuju yang betul. Saya berterima kasih. Saya pun didatangi. Saya malah nak cerita yang banyak-banyak yang senang. Kan? Saya didatangi beliau. Kan? Sebenarnya betul. Sebenarnya itulah yang betul. Keesaan pengakuan manunggaling kaulah Gusti bersatu dengan Allah Subhanahu Wa Taala tu bukan dia yang bersatu. Dia tu dah tak ada. Ini yang diajarkan. Kan? Ini yang diajarkan. Dia yang diajarkan menunggal dengan Allah tu, bersatu dengan Allah tu maksudnya bersatu tu antara sifatullah dan nur zat Allah SWT, tak lain zat. Tu. Itu nak ceritakan ini. Ini nak ceritakan supaya keteguhan rohaniah dia kuat dalam, kan? Dalam ni. Supaya teguh, kan? Manunggaling, yalah dia
bersatu dengan Allah, tak ada dia pun tak ada. Kan? Itu maksudnya bersatu dengan Allah. Apa yang dia katakan sesat lagi? Mana ada sesat? Kan? Yang dengar tu mendengar dengan pendengar makhluk tu yang sesat. Kan? Tu maksudnya di situ. Jadi betul-betulkan betul-betulkan. Kita ni memang termasuk wali-wali Allah tu semua, termasuk Syekh Tajana bersemua bermasyarakat. Memang dia bermasyarakat. Mana ada dia seorang-seorang? Tak ada. Dia tak ada. Dia berkata begitu kepada diri yang anak-anak murid dia ke siapa ke menyatakan yang menyatakan manunggali engkaulah Gusti tu menunggal dengan Allah tu, maknanya penunggalan hanya kepada ke arah keesaan sebenarnya. Telisik betul-betul. Kita tak elahkan diri kita, macam mana kita nak faham bahasa-bahasa wali-wali Allah? Tegaskan betul-betul. Perhati betul-betul. Macam mana kita nak faham benda ni? Kan? Macam mana kita nak faham yang dikatakan kata-kata sufi, kata-kata yang dikatakan kata-kata dalam ni daripada wali-wali Allah. Kan? Inilah kita ni bawa dalam kehidupan sama yang dia cakap ni. Bahasa kitab ke bahasa apa ke, tapi yang lebih utama lagi yang diberi faham, menghilangkan, nafikan keakuan diri. Kan? Aku tak pernah dengar pun. Yalah, keakuan diri tu apa? La hayyun, la alimun, la qadirun, la muridun. Apa la tu, la hayyun tu? Jangan rasa kau hidup. Ni hidup ni menyatakan dia tu yang maha hidup. Kita ni dizahirkan untuk mentajalikan dia tu yang maha esa. Dalaman ni kau betul-betul rohaniah kau ni, kan? Dalaman ni betul-betul imani, betul-betul yakini, betul-betul ni. Itu yang betul-betul. Kan? Saya duduk kebun, saya sorang je, saya cakap. Saya duduk kebun lepas mesyar rumput, kan? Saya duduk sorang, saya senyap je. Saya senyap bukan saya memandang saya cakap ada kekuasaan apa tak. Saya senyap, tak ada apa. Dan balik rumah, ini saya nak kongsikan. Dan balik rumah Allah Ta'ala bagi olahan. Kan? Kenapa saya senyap? Mana saya tahu? Sebab Allah Ta'ala aturkan ke depan tu suruh senyap. Jadi balik rumah Allah Ta'ala bagi olahan. Kan? Ibarat yang cerita gini, bumbung tu tersusun rapi di kebun, di agrotafis. Tapi macam mana boleh ada kat atas? Kehairanan kita. Kalau kita jahil, kalau kita buta dengan Allah, kan kita cakap, alah itu tukang ada lah, engkau ni bengong lah, tukang ada tu, dia yang naikkan. Itu kau buta dengan Allah. Ni saya cakap diri saya. Jadi kalau yang tuan-tuan dengar ni, masukkan dalam diri, masuk dalam diri. Jangan diri orang lain, diri dalam diri sendiri. Baru kita boleh betul nampak diri tu, betul-betul kenal diri. Diri tu tak settle lagi ni nak cakap ni. Kan? Ini yang ditutupi. Ini cakap, ditutupi. Apa yang menutupi kita ni? Keakuan diri kita sebenarnya. Kan? Aku rasa ini tukang yang buat. Ini apa latih bodoh lah dia cakap apa benda ni. Kehairanan apa ni, apa benda cerita ni. Lah, kau tak nampak ke gerak Allah tu? Kan? Tersusun rapi je bahan ni. Kalau kata bumbung kan, tersusun daripada tak ada bumbung terus ada bumbung. Cantik je. Kalau dia hantar gambar tu, cantik je. Kan? Admin Allah, takbiran Allah SWT. Ya Allah. Kita kena berasa kehairanan melihat kebesaran Allah di situ. Dia yang mentadbir. Kan? Admin siapa? Allah. Itulah. Itu kita nak tengok. Kita tak latih di situ. Tak latih di situ. Saya nak cakap diri saya, bukan saya cakap diri tuan-tuan. Buat apa saya nak cakap? Saya pun tak tembus orang lain. Saya tembus diri saya. Saya kena tembus diri saya. Kan? Nak kenal diri, kenal Allah, tembus diri dulu. Ni saya cakap, saya tegaskan ni. Saya tak cakap apa-apa saya nak cakap orang lain. Diri saya pun tak jaga. Kan? Saya kena jaga diri saya. Nak lihat dalam mana? Wa fi anfusikum afala tubsirun, di situ. Kan? Berapa saya nak ceritakan bab lain? Berapa saya nak lari tajuk? Tajuk yang utama ni menafikan betul-betul keakuan diri. Yang ada hanya Allah. Kan? Macam saya cakap yang lepas saya cakap, kan? Nak membersihkan diri, Allah Taala suka pada orang yang membersihkan diri. Kan? Saya ajar anak saya, dan saya bertanya, bersihkan rumah ni sebulan tak payah bersih apa yang berlaku? Saya tanya anak saya. Kotor lah. Jadi apa yang perlu kita buat? Setiap hari lah bersihkan rumah, tandas dan sebagainya. Apa yang kita nak masukkan dalam hati kita? Itulah pembersihan diri, menafikan keakuan diri. Kena hari-hari bang. Hari-hari bang. Tak gitu bang. Tu dia. Tu. Hari-hari kena. Hari-hari kena bersihkan dia. Allah Ta'ala suka. Dan itu adalah menjadi kebanggaan Rasulullah SAW kepada orang yang nak membersihkan diri dia. Nak cakap pasal diri ni kena tegas bang.
Kan? Tak gitu bang. Tu ni dalam kalau siapa yang tengok Facebook dan sebagainya, siapa nama dia? Arif? Siapa nama dia? Saya pun tak ingat dah. Kalau dia sebut tak gitu bang. Tu. Ni. Hari-hari kena bersihkan diri. Jadi saya menceritakan ni supaya apabila kita nak kenal diri kita, nak kenal Allah, kena kenal diri. Kenal diri tu betul-betul kena tegas. Kena tegas. Jangan lemah lembut. Jangan ikut situasi. Itu ikut situasi. Memang betul kena tegas. Sebab kita ni dah lama sangat ni duduk dalam keakuan diri. Bergelumang dalam keakuan diri. Aku ada ilmu. Ilmu apa yang ada? Bila dah tak ada, dah dapat ni, kan? Syekh, saya suka apa yang Syekh Idrus beritahu. Kan Syekh Idrus Arif Billah tu, dia beritahu, engkau dah dapat kefahaman. Kau nakkan Allah ni, engkau dapat kefahaman ni sampai engkau tak faham tau. Dia cakap itu. Apa maksud dia? Nafi lah. Nafi. Ilmu kau pun kau tolak. Bukan tolak ilmu. Masuklah ilmu pun. Tak apa. Jangan bersandarkan kepada ilmu. Dan yang lain-lain sekali. Jangan bersandarkan kepada hidup kau yang hidup. Kan? Hidup ke depan ni kita pun tak tahu nak macam mana. Kan? Macam mana keadaan dia. Amalia akan nak buatlah yang ni. Al-Fatihah ni. Saya tegaskan kat anak saya. Bukan anak saya je. Macam kawan saya sendiri lah. Ni kalau pendengar-pendengar YouTube ni saya kongsikan lah. Tak apalah. Kan? Bukan untuk keluarga saya je. Kan, saya tak sayang ke dekat yang lain-lain, kawan-kawan saya, sahabat saya tak sayang kat orang ke, kan? Keluarga saya dibacok, kan? Saya kena ceritakan benda ni, kan? Apa yang nak diceritakan oleh Allah SWT tentang benda-benda macam ni, kan? Itulah maksudnya. Bukan nak tala orang, bukan. Tala diri ni tegas lah. Saya tunjuk pun nak mencontohi bahawa ni tegas ni. Kalau tak tegas, memang tak tunduk kuda liar tu dalam tu. Tak gitu bang. Tu dia cakap. Ni sekali lagi iklan saya lah tu. Jadi insya-Allah sama-sama kita masuk dalam perjuangan yang dikatakan peperangan dalaman ni, menafikan keakuan diri apa ni, itulah peperangan hawa nafsu, yang kata kita rasa enteng, kita rasa senang, kita rasa mudah, kita ambil mudah, kan? Kalau sepupu saya cakap Islam tu mudah banyak engkau punya mudah. Ini mudah dalam dalaman ni akidah ni kau jangan mudahkan. Ni nak tegas kat sini. Tu sepupu saya cakap tak ada seorang pun tahu nama sepupu saya kan. Tapi kalau sepupu saya tengok ni, itu je. Islam tu mudah kau cakap kan. Ini dalam ni kau jangan mudahkan. Ingat tu. Hidup kita ni kalau tak bergantung harap dengan Allah SWT, tak kenal diri, tak kenal Allah, macam mana yang nak dikatakan kita ni nak berkehidupan dengan Allah? Kan syok sendiri ya kita. Kalau syok sendiri dah dapat Allah tu tak apa. Dia memandang diri dia asyik pada diri dia. Dia menyembah pada diri dia. Kalau tak faham benda ni, susahlah nak cakap. Tu saya cakap tadi, kalau saya cerita pasal bersih rumah, itulah membersihkan dalam diri kita, jangan sampai ada keakuan diri. Itu budak ni pun budak tadika, budak darjah 2, darjah 3 pun faham. Boleh faham. Kita yang dah dewasa ni betapa kerasnya hati kita. Keras. Kita tak betul-betul asyidda wa alal kufar, betul-betul. Masalah kita. Jadi saya bercakap ni atas dasar kasih sayang. Kasih sayang tu bukan lembut, bukan lembut, macam saya cakap tadi, nak berkawat, nak menyatakan sesuatu sebab untuk menegaskan sesuatu, menjadikan satu arahan tu menjadi satu esa. Inilah kena tegas lah dalam. Seperti yang berkawat tadi lah. Baris dia, prum, senang diri, prum, kan? Akan berjalan lalu dari akan apa? Macam-macam lah. Saya pernah lupa dah. Okey. Dah lama sangat tinggal kan. Itulah keadaan dia. InsyaAllah sama-sama kita, saya bukan cakap pada orang lain, tapi saya cakap pada diri saya sendiri. Pandang diri di sini. Jadi Syekh Aziz cerita ni, pembimbing rohani cerita, apa yang dicakapkan tu masuk dalam diri kita supaya kita ni melihat dari dalam. Kalau cerita pasal menteri, kan, masuk dalam diri kita. Akulah macam tu dulu. Kalau cerita pasal siapa-siapalah masyarakat yang tak kenal diri, tak kenal Allah, itu akulah dulu. Itu dia cakap. Tu saya cakap dengan isteri saya, cakap dengan anak saya cakap dengan sahabat saya Wan di Johor. Saya cakap, inilah engkau jangan pandang apa yang Syekh Aziz cerita ni, pandang pada orang lain. Orang lain ni tak betul, orang ni tak betul. Bukan, tak betul tu kita. Akulah tu dulu. Ingat kalau kita pandang orang lain dulu, Allah tak nampak kita ni. Buta kita. Dah buta ni kita tak perasan. Ingat. Itu yang penting.
Sekian daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak gitu bang. Alhamdulillah, masih lagi dapat berkumpul, masih lagi dijemput oleh Allah untuk terus mengisahkan dia. Pakaian kita adalah kita tetap setiap 24 jam tetap menafikan diri kita, jangan memakai pakaian Allah, dan kita mengisbatkan bahawa hanya Allah sahaja yang ada kudrat, yang ada iradat, ada ilmu, hayat, sama, basar, kalam, iaitu 7 sifat makni. Jadi saya teringat apa yang disampaikan oleh guru pembimbing, iaitu walaupun agak mudah bagi orang, tapi begitu bermakna bagi saya. Setiap kali mendengar talk, ada sahaja yang akan diperkenalkan oleh Allah kepada dirinya kepada saya. Jadi apa yang nak saya kongsi adalah tentang Allah tu Esa, tunggal, dia sahaja yang ada. Nampak macam mudah, selalu disebut, selalu saya sebut. Tapi kefahamannya, pada waktu itu saya rasa saya faham. Tapi rupanya Allah nak bagi lagi faham tentang dirinya. Tentang dia Esa, tidak ada campur tangan daripada makhluk. Dia tidak perlukan makhluk. Dia cipta makhluk, semua sekalian alam ni, 7 lapis bumi dan 7 lapis langit dan seisinya, cuma untuk menunjukkan kehebatannya. Tidak perlukan sekutu pun. Jadi saya teringat tentang lalat, iaitu jenis-jenis lalat yang dipanggil langau. Jadi masa kecil saya suka cerita tentang langau, iaitu betapa hebatnya langau. Ya, masa tu saya cerita tentang hebatnya langau, tentang hebatnya makhluk. Jadi bila cerita pasal langau, rupanya langau tu, ialah bila orang sebut langau, orang tak suka kan? Geli, orang geli. Sebab langau betina akan bertelur atas mayat. Ya, atas mayat. Jadi bila bertelurnya atas mayat, jadi amat disukai ataupun amat dihargai oleh para penyiasat. Jadi ada 3 perkara yang dapat daripada telur langau ataupun disebut lava. Jadi yang pertama, bilakah kematian? Bilakah kematian dapat dianggarkan? Bilakah mati? Yang kedua, dengan adanya telur atas mayat tu, dapat diketahui di mana kematian. Sebab langau rupanya berbeza, berlainan tempat, berbeza langaunya. Jadi sekiranya mayat tu dipindahkan, dapat diketahui langau tu, kita dapat tahu lah, penyiasat tu dapat tahu mayat tu dipindahkan. Jadi matinya bukan di tempat yang dipindahkan. Kemudian yang ketiganya, sebab kematian. Adakah sebab keracunan atau sebagainya. Jadi keracunan tu ataupun diracun ke dan sebagainya boleh didapati daripada DNA lawa tersebut. Jadi bila belajar kenal diri, kenal Allah, kata ya Allah, barulah kejap di dalam hati ini, memang betul engkau betul-betul tunggal, betul-betul Esa. Tidak ada campur tangan langsung daripada makhluk lain. Itu baru cerita tentang langau. Satu makhluk serangga yang kecil yang dinafikan kehadiran oleh sebahagian manusia, melainkan orang yang menghargainya, iaitu penyiasat. Jadi di situ baru kejap di dalam hati bahawa apa yang disebut dengan kalimat la ilaha illallah, la pakaian kita dan illallah pakaian Allah. Jangan sekali-kali kita menyamakan, jangan sekali-kali kita memakai pakaian Allah. Sebab
tak mampu kita buat seperti apa yang Allah buat. Begitu halus, begitu teliti, begitu mendalam, begitu apa kita panggil, begitu mesra apa yang Allah buat di alam ini. Ya, dia berkait di antara satu sama lain, tidak ada sia-sia. Jadi di situlah baru nampak bahawa Allah tidak perlu campur tangan kita. Allah cipta kita, contohnya lah ada orang yang pandai kan, PhD begitu hebat, dia tak perlu pun pandangan daripada orang-orang hebat ni untuk mencipta sesuatu, sebab sifat Allah adalah Al-Khabir, Al-Latiful Khabir. Jadi dia maha halus, maha mendalam ilmunya begitu melaut. Jadi itu baru satu yang saya teringat. Belum lagi lalat daripada jenis-jenis lain, belum lagi lebah daripada jenis lain, belum lagi kucing, pelbagai kucing, belum lagi pelbagai binatang-binatang lain, pelbagai alam yang kita tahu maupun yang kita tak nampak. Jadi begitu hebat, ya Allah. Jadi masa itulah baru kejap dalam hati bahawa memang Allah tu Esa, memang Allah tu tunggal, memang bahawa Allah tu memang berkuasa, dan makhluk lain memang tidak ada kuasa. Kalau sekiranya ramai yang belajar tentang kenal diri, kenal Allah, hebat rasanya Islam tu. Takut musuh Islam kalau dia nak cuba-cuba mengusik perempuan Muslim, memang tak berani dia. Sebab kalau katakan perempuan Muslim meminta tolong, pasti pemuda Muslim akan cepat bangun, sebab yakin dengan kekuasaan Allah, takut dengan Allah. Jadi bagi siapa yang masih lagi mencari-cari tentang ilmu ni, ya, tentang nak mengenal Allah ni, cepatlah cari. Sebab apa? Masa terus berlari. Semalam, sekarang ni dah hari ini, sekejap lagi nak kepada besok. Jadi kalau masih lagi berfikir-fikir, masih lagi merancang-rancang, sendiri yang rugi. Jadi akhirnya bila semakin rugi, bermakna kita dah semakin dekat kepada alam kubur kita. Jadi bila kita dah dekat dengan keadaan kubur kita, tak ada apa yang boleh nak dikatakan, memang rugi serugi-ruginya. Ya, sebab kita punya buku dah ditulis macam-macam atas dia, 24 jam apa yang kita buat. Jadi itulah perkongsian saya pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita dapat bersama-sama berkumpul di majlis Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana majlis ini, apabila kita menghadiri majlis ini, beradanya kita di sini, hendaklah kita benar-benar meyakini bahawa Allah Subhanahu Wa Taala telah memilih kita untuk benar-benar kita yang dikatakan untuk menyatakan keesaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di mana dalam kehidupan kita ni, apabila kita adanya keakuan diri, itulah tadi sifat-sifat yang dikatakan sifat-sifat seperti yang mana dikatakan, kalau kita mengatakan sifat Dajjal itu, kita mengatakan bahawa Dajjal yang bermata satu, tetapi Dajjal yang sebenarnya ada dalam diri kita, yang kita tidak perasan. Apabila kita tidak menelisik benar-benar dalam diri kita, itulah yang dikatakan sifat Dajjal tu kita tidak nampak. Jadi sifat Dajjal tu kita hendak betul-betul menyatakan bahawa sifat Dajjal tu ada dalam diri kita. Jadi itulah yang kita hendaklah menampakkan betul-betul, supaya kita dapat memerangi yang dikatakan punca utama yang datang sifat Dajjal itu dan berbagai-bagai sifat lain itu, iaitu keakuan diri, yang dikatakan memang nak menyatakan memang susah. Dan susah itu kita jangan meletakkan susah. Semuanya itu Allah Subhanahu Wa Taala yang akan memberikan kepada kita apabila kita benar-benar menyatakan
Allah Subhanahu Wa Taala yang bagi kepada diri kita. Seperti mana apa segala pun diri kita semuanya Allah Subhanahu Wa Taala yang memberikan kepada kita. Seperti nafas kita, gerak kita, semua daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi penafian itu pun datang daripada Allah juga. Jadi di situ kita hendaklah benar-benar kita meyakini yang datangnya semua itu, penafian itu semua daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan apabila kita dah menyatakan semua yang dikatakan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, jangan kita rasa okey, aku ada keakuan diri ni daripada Allah. Itu bukan maksudnya. Kita kena benar-benar yang dikatakan berperang dalam diri kita. Seperti mana yang dikatakan wa fi anfusikum afala tubsirun. Dalam diri kalian, kenapa kamu tak perhatikan? Kenapa? Sebab kita tak perhatikan, sebab kita yang dikatakan apabila kita dirasuk dengan keakuan diri kita, itulah yang kita tak perasan. Seperti mana orang kena rasuk, dia tak tahu dia kena rasuk. Jadi bila dia kena rasuk, dia rasa macam tak ada apa. Bila dia dah hilang kena rasuk tu, rasa kenapa ni? Seperti kita lah, ada keakuan diri kita tak sedar. Sampailah kita dah buat benda yang teruk sekali pun, kita tak sedar langsung. Kita ada keakuan diri, kita pun tak sedar. Macam mana tu? Jadi itulah kita kena yang dikatakan menelisik benar-benar. Yang bercakap ni pun nak mengatakan, nak menelisik pun hari-hari pun setiap jatuh lah. Hari-hari jatuh. Nak menelisik pun kejap ada, kejap tak ada, kejap ada, kejap tak ada. Sebab itulah yang dikatakan benar-benar kita berperang. Yang mana Rasulullah SAW berkata, yang mana dia kata perang Badar itu adalah hebat. Ada lagi perang lebih hebat, iaitu perang melawan hawa nafsu, keakuan diri kita. Itulah yang dikatakan kita hendaklah sentiasa masukkan dalam diri kita, iaitu benda yang paling bahaya adalah keakuan diri kita. Jadi itu saja daripada saya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang diucapkan tadi, Pak Lang, Ustaz Auzai, Masri, Syekh Latif, itu semangat semua, Sri Kandi semua, semuanya semua daripada kita dah bila keluar daripada sekian alam ni, kita nampak semua daripada Allah. Dia cakap tu, dia dah keluar dah Mi'raj. Keluar daripada alam sekian alam. Tempatnya Nabi Mi'raj tu, bukan Allah tu kat atas, tapi dah keluar daripada sekian alam. Kita nak kata Allah tu kat atas macam mana? Allah tu kat kanan. Nabi tu pergi Mi'raj tu mana dia melepati sekian alam. Nak kita nak cakap mana? Kita masih duduk dari sekian alam. Keluar pada bumi, kita kata permulaan akhirat. Akhirat nanti pergi syurga. Ni Nabi dah lepas semua dah. Jadi dah tak ada tempat. Maknanya seluruh tu dia nampak semua tu ada bertempat. Maknanya lebur. Jadi dia nampak semua cerita-cerita daripada mula sampai akhir. Semuanya Nabi dah nampak. Diperlihatkan oleh Allah tadi. Perjalanan tu diperlihatkan tanda-tanda ayat min ayatina tadi. Maknanya sekalian nak apa cerita-cerita Allah Ta'ala tu, Nabi dah Mi'raj dah tak nampak apa dah semua tu berjalan dengan berterusan cerita-cerita Allah, kisah-kisah Allah. Orang yang dah sampai di situ tu orang yang dah Allah Ta'ala keluar kepada semua sekian alam tak ada. Dia dah kembali, maknanya Allah yang ada. Jadi kita nak cari mana? Kita nak kata Allah tu kat mana? Tak boleh. Tapi dia tu yang saya cakap tadi. Bila dah sampai situ baru kita tak dapat nak cakap dah. Dah tak ada kita, baru kita tahu apa dia lah semua. Dia menjadikan tempat, dia tak memerlukan tempat. Itu maknanya cerita dia gitulah. Jadi kalau kita kata Allah tu kat atas, tak betul lah. Salah. Maknanya kita kat sini macam mana kita nak solat menghadap Allah? Kita sini, ini wajah tu. Tu tak faham lah saya cakap tadi. Inilah pelajaran sekarang ni, kebanyakan kita makin tak faham Allah Ta'ala. Dia mencari Allah lagi mana. Lama-lama dia frust, dia kata boleh ke lihat Allah Ta'ala. Sampai dia keluar perkataan tu dia. Dia lupa perkataan tadi Pak Lang cakap tadi, hadis sahih yang apa Ustaz cakap tadi, ihsan tadi tu. Melihat Allah tu macam mana dia tak faham. Dia pasal dia tak menjumpai orang yang Allah Ta'ala kata pada Nabi, aku wariskan mana selepas kau nanti, iaitu al-ulama warasatul anbiya.
yang bertaraf betul lah tadi. Pewaris Nabi yang betul-betul lah. Bukan luar je. Dalam dia pun dia warisi. Hingga lebur keakuan dirinya. Tu waris Nabi tu betul-betul. Mana hilang keakuan diri. Seperti mana Nabi SAW, seperti mana Allah suruh Nabi SAW tadi, kul. Muhammad kul katakan. Kul apa? Kul huwallahu. Bukan Muhammad yang cakap. Allah yang suruh cakap. Nabi tu faham dah, sampai kat kita dah tak faham dah. Kita kata kita yang ngesahkan Allah. Itu silap dah. Silap kat situ. Sampai bila kita pegang, tak jumpa guru pembimbing ni, sampai ke apa, kita tak pertemuan dengan Allah. Kita tak akan pertemuan dengan Allah. Rugi nanti. Nanti perhitungan kita mampu ke? Perhitungan nak kira-kira ni. Tak mampu kita. Inilah jalan ya Rasulullah kata. Untuk aku bagi syafaat kepada umatku, kenallah diri, kenal Allah. Dapatlah syafaat, baru aku lega. Mak Allah berkehendak begitu asalnya. Sampai kepada kita, ilmu tu dah dipilar-pilarkan, kita tak cari puncanya. Kita ambil yang pilar-pilar. Jadi tak jumpa jalan tu tadi. Kesian lah kita tengok. Dah rumah tua bangka, minta maaf saya cakap. Solat pun masih lagi bila tanya, nampak Allah tak? Nampak Allah. Habis pakcik solat ni apa? Entahlah nak. Ilah, kesian, sedih gitu. Tak rasa best ke? Rasa tengok. Nampak Allah pun tak pertemuan. Tapi pakcik cakap kan, asyhadu Allah, aku menyaksikan. Apa yang pakcik nyaksikan pakcik? Entahlah nak, ya Allah. Entahlah. Dia nak berpuluh tahun ibadah tu. Apa saya cakap, macam burung kakak tua kita ajarlah. La ilaha illallah macam ketua lah. Sampai ke mati burung kakak tua tu, dia tahu la ilaha illallah. Kita nak kebiarkan gitu. Kita akan disoal di depan Allah, di hadapan Rasulullah SAW. Kenapa kau biarkan umatku begini? Saya tak nak bertanggungjawab nanti disoal di hadapan Allah. Mengapa Allah bagi ilmu di sisi Allah, kefahaman di sisi Allah, Rasulullah mengijazahkan syafaatnya. Ini syafaatku. Betul-betul real kita dapat. Mengapa masih lagi kau tak mengajak, kau tak ajak, kau tak kesian ke? Engkau aku dah dibagi. Mengapa tak diberitahu kepada yang lain? Saya yang takut itulah. Nak ke saya nak menjawab di hadapan Allah, di hadapan Rasulullah. Mengapa kau biarkan umatku? Saya tak nak tu, bukan saya berani. Ni semua kita ni bukan bahasa kita berani. Sebab kita tak sanggup, kesian tengok. Kesian tengok, pergilah masjid-masjid orang tua-tua, cuba tak jaya soal lah. Saya dah puas soal lah. Belajar minum soal, pelan-pelan soal. Tak tahu apa solat tu. Tak rasa apa dengan Allah. Tak rasa pertemuan dengan Allah. Habis dengar ceramah. Apa tak faham. Apa ceramah pun dibagi. Minta maaf saya cakap. Ni biarkan ke? Anak cucu dia lagi lah semua ni. Dia pun balik solat dah 40 tahun tak ada. Dia suruh anak-anak solat jemaah anak. Dia pun tak ada rasa. Dia rasa dia pun solat apa yang aku dapat. Dia rasa macam tu. Kalau dia rasa, dia akan ajak anak cucu dia semua main solat jemaah. Itu sebenarnya. Kalau dapat Allah Ta'ala gini lah. Kita tak takut. Bukan kita berani. Kita nak orang lain dapat juga nikmatnya. Dapat Allah SWT. Itu je. Bukan kata kita berani. Cakap berapi-api. Syekh Latif tu dia bekas tentera kan. Dia mesti keras sikit. Memanglah gitu. Sebab nakkan bagi tahu tu supaya dapat. Bukannya nak, dia kena bawa watak-watak yang telah diatur oleh Allah SWT. Kita tengok Zulkarnain yang membuat tembok tu. Sebelum dia dah buat tembok, penduduk tembok tu nak bagi tahu Zulkarnain yang minta tolong buat tembok, kena ada 7 orang ahli bahasa boleh faham bahasa dia. Bukan Zulkarnain, apa kau nak buat tembok? Tak, Zulkarnain tak faham bahasa orang tu kat mana dunia lah, ujung dunia. Dia takut dia kata, tapi Zulkarnain apa tak faham. Dia panggil 7 orang ahli bahasa. Contohnya lah Jepun, Inggeris, Jerman, Indonesia, apa lagi? India, China. 7 ni bersatu boleh faham satu orang bahasa yang tak tahu negara apa yang Zulkarnain pergi tu, tempat Ya'juj Ma'juj tu, yang selalu makan orang tu. Dia takut tu sampai dia 7 bahasa ni baru boleh faham bahasa tu. Kenapa Allah hantar macam tu? Sebab saya ni bahasa untuk orang bahasa Melayu lah katalah kan. Ini orang Melayu mesti faham lah. Ini saya orang bahasa, kena 7 orang bahasa baru boleh faham. Zulkarnain boleh faham 7 cantum bahasa ni macam. Bayangkan macam tu. Baru boleh faham. Rupanya dia baru Zulkarnain faham buat tembok. Ni makan orang menyorang ni. Komunis pun kalah ni.
Yang komunis tu cicit-cicit dia lah. Ini bapak moyang komunis ni. Makan orang ni. Dia kata takut dia. Tolonglah buatkan tembok. Ini saya nak ceritakan. Kalaulah, kalau Allah Ta'ala tak bagi kita faham, kan? 100 bahasa pun kadang tak faham. Ni bagi orang yang keras hati lah saya cakap ni. Cerita dah jelas-jelas ni kita cerita, Allah suruh bukakan sekarang. Tak ada selindung dah. Petik je YouTube, dengar betul-betul. Minta petunjuk daripada Allah. Kalau ini pun bahasa Allah Ta'ala ni, kan? Dia bagi untuk kita faham. Yang bagi tukang cakap pun Melayu juga, kan? Bukannya Arab pun, bahasa Melayu jelas nak bagi faham. Tak faham juga. Saya tak tahu nak cakap lah. Tu Allah Ta'ala nak ajar kita ni tadi. Tu. 10 bahasa pun, kalau Allah tak bagi faham, tak faham juga. Ini maksudnya tadi, kalau Allah nak bagi faham, kalau kita nak betul-betul nakkan Allah, cukup berapa bahasa pun orang bercakap, kita nak faham juga. Tapi kalau orang dah tak nak faham, bagi bahasa dia sendiri pun dia takkan faham. Tak ada getaran gelombang. Itu pasal tanyalah diri sendiri. Jangan salah sama. Allah tak pernah zalim. Kenapa kita tak nak faham? Padahal dia satu bahasa dengan kita. Bukan nak kena kumpul 7 bahasa nak boleh faham. Cuba bayangkanlah 7 bahasa baru nak faham. Kita nak betul-betul. Tapi dah betul-betul satu bahasa. Ini pun kita buat tak faham. Malahan kita membangkang lagi. Itu tanya hati kita masing-masing. Jangan salahkan orang tu kan cakap, aku tak faham. Jangan cakap tak faham. Tanya hati kau, kenapa kau tak faham? Kalau kau nak betul faham 7 bahasa ni tadi, dia kau nak panggil 7 orang bahasa tu nak bagi faham juga. Kalau Allah nak bagi faham. Tapi kalau kau dah tak nak tu, kau alasan macam-macam lah. Engkau nak maknanya nak membohong Allah Ta'ala. Kau nak menutupi. Allah tu tahu dalam hati kau. Allah tahu, Allah maha teliti. Dia tahu. Dia yang jadikan yang latif, yang halus-halus. Dia teliti, dia tahu apa benda yang sebenar dalam. Jangan termerang lah, jujur. Jujur dengan Allah Ta'ala. Jangan menyesal, jujurlah betul-betul. Kembalilah, ini peluang masih ada Allah Ta'ala bagi. Allah tu merendah diri, sayang pada kita. Sudahlah tu. Jalan yang kita duduk ni, jalan yang tak jumpa Allah Ta'ala ni, tak kenal Allah ni, jalan ni jalan tersesat. Yang kita duk minta tadi, ghairil maghdubi alaihim, hari-hari berapa belas kali. Tak nak jalan orang yang Allah Ta'ala tak bagi hidayah, dan jalan orang sedolin, sesat. Jadi mohon kita cakap tu tadi, kita berjanji kita tak nak gitu. Tapi bila di luar sebenarnya kita berada dalam makam tu. Dalam kehidupan. Kita sebut aja tak nak, tapi dalam kehidupan kita keakuan diri tu sesat. Sudah-sudahlah tu. Ini bahasa Melayu. Ini bukan saya cakap bahasa India, bahasa nak tujuh bahasa macam Zulkarnain boleh faham. Tak, satu bahasa kita faham. Tak usah untuk orang luar lah, untuk orang kita Melayu ni. Kita ni diutus oleh Allah untuk cakap dalam bahasa kita. Untuk kita kenal Allah. Bukan dalam bahasa lain untuk kita nak kenal Allah. Itu tak. Allah bagi bahasa yang sama untuk kita faham. Allah utus manusia, iaitu Rasul. Bukan utus malaikat untuk jadi contoh. Kita tak faham. Ini salah kita. Kita zalim pada diri kita. Sudahlah tu. Sudah. Peluang tu masih Allah bagi lagi. Kesempatan ni. Sayang Allah Ta'ala. Malaikat nak cabut nyawa contohlah kan. Allah Ta'ala kata nanti. Aku belum tetapkan nanti. Sebab Allah nak bagi peluang lagi. Tu Allah merendahkan diri. Sayang pada kita. Bukan Allah perlukan kita. Tapi Allah sayang pada kita. Tapi kita tak saut sayang Allah tu. Terugilah nanti. Kalau Allah Ta'ala kata orang yang beruntung, Allah yang mengesahkan Allah, kenal diri, kenal Allah. Allah Ta'ala kata bagi syurga yang paling tinggi. Bukan syurga, maknanya lebih daripada syurga, itu pemilik syurga. Allah Ta'ala kata khalidina fiha la yabghuna an haywala. Jadi nikmat yang orang yang dah dapat kenal diri, kenal Allah, nikmat dia macam Rasulullah, Rasul-Rasul, para Nabi, para wali Allah, arifin billah, mereka ni dah dapat dah. Allah Ta'ala, makna Allah Ta'ala kata apa? Pasti engkau akan dibagi khalidina fiha la yabghuna anha hiwala. Engkau tetap dengan makom kau tadi, asyiknya dengan Allah, dan engkau tak berganjak-ganjak di dalam makam, sentiasa pergi mana pun mengesahkan Allah. Nikmatnya ya Allah. Itu Allah sendiri yang nak bagi pada kita. Itu pasal saya cakap tadi, kita dah dapat, kita nak orang lain dah dapat juga. Kita tak nak, kalau boleh seorang pun tak dapat. Kita nak semua. Begitulah Allah Ta'ala, Rasulullah nakkan semua umat dia dapat ni. Ibaratnya yang lain tak kisah. Rasulullah tumpu ni. Sebab yang lain akan membawa kita tertutup yang ini. Minta maaf saya cakap. Bukan yang lain tu tak bagus. Yang lain nanti bawa kita macam Imam Ghazali. Dia lupa. Baik adik dia ingatkan.
Ada makam yang lebih penting di dalam diri itu tadi. Luar tu dah cukup orang puji kau. Di dalam tu tadi yang nak puji itu Allah. Tu tadi. Baru teringat dia macam mana adik aku boleh tahu aku berdarah-darah ni. Siapa guru dia? Di situ baru dia sedar. Di situ Allah selalu usik dalaman kita. Tapi kita tak tahulah. Kita jangan salah siapa-siapa lah kata. Belum waktu lah. Jangan cakap begitu. Kita salahkan. Ya Allah, mengapa degil sangat aku ni, ya Allah. Kita kena kata, tolonglah Allah menjerit di dalam diri kita. Tolong alih, ya Allah, aku nak, ya Allah, tak kuat aku, ya Allah, bagi. Menjerit begitu sebenarnya bukan menyalahi, bukan menutupi, bukan membiarkan diri kita terus menzalimi diri kita. Allah sayang pada kita. Jadi Allah nak kita selamat. Selalu dengan dia merasa kesakan. Sama-sama kita, insya-Allah kita bersungguh-sungguh cakap ni, bukan nakkan apa harapan balasan, nak apa pun. Tak ada. Kita nak dapat masing-masing kita dah dapat Allah Ta'ala. Tak ada lain harapan kita. Semua ni datang nak sama-sama kita tu. Itu maknanya kasih sayang rohama ubainahum. Jadi kita kena tegaskan di sini. InsyaAllah terima kasihlah perhatian yang sungguh-sungguh mendengar YouTube ni dengan perhatian semua hingga kan menjadi sami'na wa ata'na, mendengar dengan betul dan juga mendengar dengan pendengaran Allah. Langsung Allah akan bagikan nikmat ketaatan kepada Allah yang terus mengesahkan Allah. Lazatnya tadi mengesahkan Allah seperti mana Allah mengesahkan diri. Sudahi, terima kasih banyak. Mohon maaf kekurangan, kesilapan dalam menyampaikan, ada rasa keakuan diri. Wa'afu minkum, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Sallu ala Nabi.